Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincang bab yang ketujuh, termasuk syirik kepada Allah, memakai gelang atau kalung, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau tangkal untuk mengelakkan diri daripada mara bahaya. Jadi bab yang ketujuh ni sebenarnya perbincangan secara khusus fokus kepada syirik, tapi dalam konteks maknanya tangkal, memakai tangkal, azimat dan sebagainya dengan maksud untuk menghindari daripada bahaya, daripada mara bahaya. Itu. Secara khususnya begitulah. Jadi tajuk ini sebenarnya kalau kita tengok dalam sejarah kehidupan masyarakat Arab zaman jahiliah, dia sangat menebal menjadi amalan masyarakat secara berleluasa. Dan kalau kita tengok dalam masyarakat Melayu kita pun sebenarnya banyak juga berlaku pakai azimat, tangkai dan sebagainya. Jadi sebelum kita terus pada perbincangan, penumpuan kita dalam tajuk yang ketujuh ni sebenarnya lebih kepada pakai azimat, tak kiralah dalam apa bentuk, dengan maksud untuk mengelak daripada bahaya, mengelak daripada sesuatu yang bahaya. Tak kiralah dalam bentuk kerana takut kena sihir ke ataupun kena buatan orang ke, tak kiralah. Maknanya ada unsur untuk mengelakkan daripada kena sesuatu yang mudarat itu. Sebabnya begini, saya sebut begitu kerana dalam perbincangan ulama, kalau seseorang itu sakit, maka dia guna, disebut sebagai tangkal. Ada yang ulama kata boleh sebab itu dia berkait dengan rawatan setelah sakit itu. Ini tidak ni. Bab yang ketujuh ni dia berkait dengan tak kena lagi. Pakar tu maknanya untuk supaya tidak kena. Dan saya dapat maklumat kata COVID ni pun ada juga orang pakai tangkal. Dia gong ni banyak ni gong ni. Ada juga berlaku begitu. Wallahualam. Ada disebut pada saya begitulah. Bagi dia mana satu ikhtiar lah. Tak apalah, kita pun tidak kata syirik. Ulama kita pun tidak bermudah-mudah kata syirik selalu secara total, itu tidak juga. Cuma dia mesti dibincang lah perkara tu. Sebab apa? Sebab perkara ni dia menjadi amalan golongan musyrikin dulu. Tu perlu kita tahu. Dan masyarakat kita dulu pun tak mudah juga sebenarnya perkara-perkara gini. Boleh tengoklah dalam buku-buku agama, apa ni kita kata sarjana-sarjana Islam di Malaysia sendiri. Setengah tu tulis buku. Asal Profesor Dr. Basri ada tulis ni. Boleh rujuk lah. Banyak sebenarnya. Segenap lekok kita kata dah orang saya. Boleh kata begitu lah. Dengan cincingnya, dengan tangkal, azim, macam-macam lah. Siapa atas kenderaan pun ada. Semua tu kira-kiranya untuk mengelak bahaya. Mengelak daripada aksiden misalnya. Mengelak daripada kena sihir atau kena buatan orang. Itu yang kita bincang dalam bab yang ketujuh. Sebab kalau seorang itu telah terkena perkara itu, dia ada perbincangan juga, dia lain, hukum dia lain. Maknanya pandangan ulama tu lain. Ini tidak ni. Sehingga masyarakat Arab jahiliah dulu pada binatang pun ada letak juga. Dia panggil watat, letak pada binatang. Baik, cuba kita tengok. Dalam hal ini ada dua hukum mengenai pemakaian gelang, kalung dan yang sejenisnya yang dipakai oleh orang ramai lah, khususnya di zaman jahiliah, sebagai tangkal ataupun azimat itu, dengan tujuan untuk tolak bala dan tujuan untuk keselamatan dan sebagainya.
Itu tujuan dia pakai. Jadi dua perkara yang dimaksudkan itu. Yang pertama, jika pemakainya meyakini bahawa hal-hal ini memiliki pengaruh terhadap diri. Maknanya bila dia pakai itu ada kesan. Maknanya kalau dia pakai dengan maksud supaya tidak kemalangan, tak berlaku kemalangan. Dia anggap begitu, mempunyai pengaruh. Maknanya kita kata azimat atau petangkal yang diguna itu ada pengaruh kepada dia. Maka dengan demikian dia telah melakukan syirik akbar, ataupun setengah ulama sebut syirik jali, itu syirik yang menyebabkan rosak tauhid itu, yang membatalkan akidah tauhid itu. Ini dalam konteks tauhid rububiyah. Kena ingatlah, alasannya dia meyakini ada pencipta selain daripada Allah. Tauhid rububiyah yang dimaksudkan di sini seperti yang kita biasa dengarlah dalam kuliah-kuliah. Tauhid dari sudut Allah yang mencipta alam ni dan Allah yang urus, dan apa yang berlaku ni tidak terlepas daripada ciptaan Allah, daripada ketentuan Allah. Itu dari sudut rububiyah. Itu maksud rububiyah. Paling kurang Rabb bila sebut rububiyah ni dia merujuk kepada penciptaan dan mengurus ataupun menjaga apa yang dicipta itu. Ada di sudut itu. Dari sudut ibadat sembah itu dia sebut sebagai uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat itu dia tiga, dia panggil tauhid tiga dah. Ini sebenarnya satu kaedah pengajian ilmu akidah. Satu kaedah pengajian usuluddin, kaedah saja. Mana tauhid itu sendiri bukanlah dia tu sebagai usul akidah, itu kaedah. Jadi kalau kita tidak faham itu dia masalah juga. Misalnya Asy'ariyah kita kata pengajian sifat 20 ni kaedah. Sebab tu dia ada pula sifat 50. Ni baru 2 tahun baru sifat 50 ni. Saya pun tak ada nak mikir lagi waktu tu. Sifat 50. Besar kai rentet kat rumah saya. Kita pun mau bagi tengok ni kaedah mana pula. Itu kaedah. Kaedah sifat 50 dia tulis. Tak tahulah. Jadi kalau hak ni, kalau dia anggap maknanya perkara itu, benda tu sendiri, azimat, tangkal dan sebagainya, itu sendiri ada pengaruh kesan atas diri dia, mana seolah perkara itulah, dengan ada benda itulah maka dia selamat. Itu maksud dia. Ni jadi syirik akbar, syirik jali. Tak kira lah apa saja. Misalnya kalau orang dulu misalnya keris, setengah-setengah. Dan keris ni pun ada yang dulu dia agak gitu diberikan kepada saya. Ada siapa kali ni saya sipil saja ya, tak ada apa pun. Jadi sejarah, saya nak sebutnya sejarah. Bila kita sebut gitu dia hadiah kepada kita satu. Badi kita tengok. Dia sebutlah begini cara buat. Dia kata sebulan sekali kena guna apa ni? Kemian asak, lepas tu 5 poruk. Yalah. Tak ada apa pun kita tak guna pun cara dia buat, tak ada apa-apa pun. Jadi itu benda-benda syirik. Jadi kadang-kadang orang kita ni pelik lah. Masyarakat Islam kita ni kadang terpengaruh dengan perkara begitu. Sehingga bila letak di kepala tidur tu dia kata, maknanya terhindar daripada gangguan makhluk halus. Dia sebut begitu. Jadi kepercayaan itu sebenarnya sangat bahaya kepada akidah kita. Ini hak yang pertama ni. Mana dengan sebab ada itu dia rasa selamat. Itu sudah termasuk dalam bergantung selain daripada Allah. Mana letak keselamatan kita ni kepada yang lain. Itu bahaya. Bahaya. Ni bahagian pertama ni syirik akbar. Yang kedua, jika seseorang itu meyakini bahawa tangkal dan azimat itu sebagai sebab. Seperti mana kita makan obat ni, bukan kita kata obat tu menyembuhkan. Itu sebagai satu ikhtiar sebab. Yang menyembuhkan Allah. Jadi sebenarnya kalau obat ni dia payah nak jadi syirik. Sebab dia tidak bersifat, kita kata mistik, dia tidak bersifat begitu. Tapi kalau tangkal ini, sebab penyelesaian secara saintifik itu payah orang, tak ada pada tangkal itu. Kalau obat ni ada sebab dia melalui farmasi, melalui kajian secara sains itu. Ni tak ni, betul-betul dia merujuk kepada kepercayaan tangkal. Jadi mudah sangat menjadi syirik itu. Baik, tak apalah. Jika dia meyakini, seseorang itu meyakini bahawa hal-hal ini ataupun kita kata guna tangkal dan azimat ini sebagai sebab saja, dan perkara itu tidak berpengaruh dengan diri, mana bukan kerana perkara itu sendiri tidak mempengaruhi kehidupan dia, cuma sebagai sebab saja. Dia meyakini bahawasanya yang boleh mendatangkan manfaat atau menolak bala
Hanya Allah saja, dia yakin gitu. Maka dia telah melakukan syirik asghar. Syirik juga, tetapi tidaklah syirik yang sehingga merosakkan tauhid. Ni kira-kira dia ni kira berlembut dah ni cara dia ni. Berlembut dah ni. Kerana sesuatu yang tidak Allah jadikan sebab, diyakini sebagai sebab. Tu. Baik, hak yang kedua ni maknanya bagi saya lah. Contohnya, contoh kita ambil. Misalnya kita kata dia pakar azimat, dia kata ni sebagai ikhtiar. Biasa orang kita dia sebut gitu, nak menghalalkan cara tu. Sebab saja ni Ustaz, hakikatnya Tuhan belakang. Dah kali kita kata tapi sebenarnya tidak tu bahaya. Kalau kita makan ubat hospital, dia tidak begitu, dia punya tidak terganggu akidah kita ni. Sebab kita tahu dah dia ni memang diurus, diolah secara saintifik. Tapi kalau tu sebab tu orang tu pun bukannya ahli sains pun, tidak terlibat dengan sains perubatan pun, jadi dia buat semata-mata jampi. Tu dia bahaya, dia lain, dia tidak sama tu. Dia tidak sama. Dia mudah kita kata terganggu kepercayaan akidah dari sudut kebergantungnya kepada sesuatu itu. Tu bahaya tu. Sebab tu setengah ulama kita dia tutup tu, tak buka ruang tu, sebab bahaya. Tetapi kalau dari segi fiqh, ada juga ulama buka ruang, tapi untuk rawatan, bukan untuk menyekat, untuk menghindar daripada terkena sihir, terkena bahaya dia. Ni hak kena penyakit. Misalnya kita kata dah, kita kena terima hakikat bahawa ada setengah-setengah penyakit dalam bentuk yang tidak zahir. Mana kalau pergi ke hospital pun, setengah-setengah doktor pun dia kata pergi cari bomo lah. Dia kata, doktor kata gitu. Doktor kata gitu. Tu. Saya pernah jumpa lah ni, kau ni bukan pernah lacak jugalah. Doktor pakar dah tu. Jadi bila pergi tu, tu situ timbul masalah. Jadi bila pergi, kadang-kadang tu dia betul tangkal lah. Kadang-kadang sama ada sirih dia buat kan. Lepas tu dia ikat dengan kertas. Tu letak situ. Mana tidak ada gangguan. Tu macam dia tak serupa dengan kita bincang. Sebab dia telah kena penyakit. Dia telah kena dalam bentuk pun sebab kalau hospital pun tak boleh buat apa. Doktor pun suruh cari bohong. Ada lekih ni macam mana? Hasil ni lah ulama kata ada kelonggaran. Jadi kita nak siasat bomoh tu dia sendiri tu betul ke tidak? Satu hal pula tu. Tu bomoh ni betul. Kedak ni tu bomoh tu sendiri tu. Baca petah balik ni. Benda-benda gitu. Jadi sebab tu ulama kita buat, dia kata kita kena pasti juga bomoh itu, kahin tu, dukun itu, dia tu betul ke tidak. Kalau dia awal-awal lagi menggunakan syirik yang nyata, tak boleh, ulama itu tak benar. Saya pun tidak nak buka lebih banyak, takut silap faham pula lah. Lama silap faham dengan tak cah boleh pula dah. Kalau kita bincang kau tu, kalau kecek seorang-seorang mungkin kita boleh detail lagi. Sekadar tu je lah. Kalau untuk masyarakat boleh lagi sekadar tu. Bila sembuh tu tak boleh lepas tu. Tu misalnya letak satu, kita kata dia panggil pun macam azimat lah, tapi dia telah sakit sebagai rawatan. Dan dia pun pergi dulu jumpa, kita kata doktor alopati ni lah. Dia pergi dulu, cuma doktor pun sakit. Sekadar tu boleh lagi. Tetapi perlu di counselling lah, perlu dibagi peringatan kepada dia. Bukan kerana ni sebagai ubat seperti mana ubat sepetagi tu. Cuma ni oleh kerana penyakit ni bukan berbentuk fizikal, maka lain sikit. Kena faham begitu. Sekadar tu boleh. Tidak lebih daripada tu. Kalau saya pergi lebih lagi, memang ada pun ulama kata kalau lebih lagi pun boleh dengan itu. Takut silap faham. Saya pun tak berani nak buka luar sangat tu. Takut silap fahamnya, faham lagu lain. Ambil kita ni pupuk sunnah. Wano kata. Kata macam-macam pula. Walaupun perkara tu ada lagi. Ada lagi sebenarnya. Jadi kalau kih-kih berat sangat tu, mungkin kita boleh guna kaedah tu. Tu tak disebut sini lah. Takut silap faham. Sebab ada dah yang berlaku silap fahamnya. Sekadar tadi, InsyaAllah, mana mengikut apa yang disebut oleh ulama tu, itu tidak sampai peringkat syirik, tidak. Tapi dalam keadaan sedar, penuh kesedaran. Begitu sekadar tu. Baik, dalil yang pertama yang dikemukakan di bawah bab yang ketujuh ni. Okey, saya perlu sebut satu kau lagi sebab ni ada berlaku kes. Bila saya lepas kuliah, dia mari jumpa saya. Seorang perempuan ni, dia kena penyakit ni masa sekolah lagi. Kali dia ingat kita ni tok bomo. Tak tahulah lagu mana boleh faham gitu. Dia sebut lagi ni. Dia kata kos rawatan dia dalam tempoh lebih 20 tahun.
Dia tak tahu berapa ratus ribu dah habis. Duit je. Saya kata habis dah ke jumpa mama habis dah. Sabar Sarawak tak pergi. Alik siang lagi dah. Pak kena pergi dengan perahu tu tak pergi lagi. Sekat pergi dengan darat ni habis dah pergi. Habis pergi. Cara pelik-pelik. Kadang-kadang siapa perekat. Macam-macam dia sebut. Hana buat macam mana situ. Kita nak suruh dia pakai tangkar azimat lagi ke lagu mana? Kita kata beginilah, surah pada Allah seperti mana adalah hadis Nabi, perempuan kena penyakit sawai dan sebagainya. Nabi kata kalau doa boleh, kalau dia nak berserah pada Allah. Dia siapa satu tahap kena beri kaedah tu. Kita kembali, kita terus merujuk pada Tuhan punya sebab, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu dah kita ambil sebab tu, tak perlu. Siapa satu tahap. Doktor begitu, yes, kalau kita di SUSM, kita ada USM lah, kita. Bila siapa saat dia surat balik, dia baca Yasin lah. Apa maksud? Mana tak boleh nak obat. Akhir sekali, hak terakhir, walaupun sebelum tu bukan kata terakhir, maksudnya dah kita buntu dah nak guna sebab ni, kita direct pada Tuhan punya sebab. Surat balik sakit. Ada setengah tu siap, sembuh, tak mati. Pakai ini. Ada setengah tu lepas tu mati. Seperti yang doktor sebut tak lama dah, mungkin 3 bulan. Doktor kata habis dah, peringkat obat tu habis. Habis ikhtiar dah tu. Jadi kalau orang Islam kan, dia pergi direct pada doa gitu lah, baca Yasin. Nak baca Baqarah tu panjang sangat. Baca Yasin gitu lah. Kita kena faham. Hak ni pun begitulah juga. Siapa satu tahap. Ni jangan siapa kita buat sehingga dia tu hilang pertimbangan, dia jadi sesak pula dia dengan sebab sakit tu. Bahaya. Bahaya juga begitu. Jadi bila saya sebut gitu, saya sebutlah hadis tu. Saya kata kena begitulah. Kadang-kadang sakit ni dia lebih kepada psikologi juga. Jadi bila sebut gitu, minggu depan dia mari. Ni saya nak ayatnya dalam agama kita, dia penyelesaian dia sampai mati dia ada. Dia kata bila lepas tu dia, sebab dia ni orang sunnah juga. Dia kata bila dia pergi jumpa bomoh, dia jadi susah hati. Tengok cara bomoh, baca Quran tak betul. Lepas tu macam-macam lah. Saya kata ginilah, cukup dah tu. Cukup dah tu. Untuk kita buat rawatan gitu, cuma serah pada Allah. Baca ayat-ayat tertentu saya bagilah kepada dia tu. Cukup. Minggu selepas tu dia mari, dia kata hati dia tenang. Walaupun sakit tu ada lagi, hati jadi tenang. Dia pun tidak susah hati. Dia boleh pergi kuliah, pergi tempat kuliah dan sebagainya. Itu maksudnya. Maknanya tidak diharuskan. Bila siapa satu tahap begitu, kita kena wiyat tu. Jangan pula kita pergi cari takca dan sebagainya. Hak tu cuba elok lah perkara itu. Sebab ruang tu kita tak mau buka pada masyarakat, takut jadi bahaya. Hak ni hak kita bincang yang ketujuh ni tak ada sakit apa pun ni. Misalnya kita pergi jumpa akhirat tadi. Misalnya kalau zaman Arab jahiliyah dulu, dan saya tanya tok saya lah dulu, ada ke tidak orang Melayu kita dia pakai azimat untuk supaya binatang dia tidak kena penyakit? Memang ada. Memang ada. Dia letak juga ni tali macam benang itu yang dibuat, yang dijampi oleh bawah. Ada juga sebiji seperti Arab jahiliyah ada. Cuma dia tidak letak kalung ni. Kalau Arab jalah dia ada kalung, dia buat daripada tumi arnab itu. Datulaika. Ada disebut gitu. Ni perbuatan ni sebenarnya sudah bersifat bergantung kepada selain daripada Allah dan sangat bahaya. Akih kayu kokal seorang ustazah kan saya sebut ni kini juga dalam perbincangan kita. Sampai pertengah jalan dia nak pergi ke al-ustaz tu, balik semula akih apa? Tinggal cincin. Dia kata rasa macam kalau tinggal rasa macam ada benda tak beres. Bahaya tu. Tu bahaya tu. Nak macam mana? Orang kita ni penyakit tu. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidur hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah, kalau begitu kabarkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Afara'aytum ma tad'una min dunillah. Cuba kamu cerita, apa pandangan kamu terhadap orang yang sembah sesuatu selain daripada Allah? Sembah selain pada Allah. Cuba sebut. Cuba kamu bagi, kita kata bagi penerangan lah sikit. Apa faedah dia? Apa kesan dia? Kamu rasa macam mana bila kamu sembah dia? Berhala-berhala tu lah.
Jadi ni sangat tajam sebenarnya kata-kata dalam surah ayat ini. Sebab apa? Sebab berhala itu orang kafir Quraisy dia tahu dia yang tebuk mata berhala. Dia yang ukir berhala. Apa pandangan kamu tentang semua berhala? Daripada hati dia. Itu cara pendekatan Quran. Jika Allah nak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Katakanlah Allah nak kenakan pada kita nak apa-apa mudarat lah. Berhala itu yang kamu semua yang ada dalam bentuk arcah begitu, dia boleh ke tidak mengelak, menghindari, menyekat, boleh ke tidak? Ni. Atau jika Allah nak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat Allah itu kena aku? Nabi tanya penduduk pokok musyrikin, katakanlah, cukup dah. Allah tu sudah cukup untuk kita. Kepadanya lah, kepada Allah lah orang-orang yang bertawakul, berserah diri. Ini surah Az-Zumar ayat 38. Ni sebenarnya dialog dalam ayat ini antara Nabi dengan pokok musyrikin ni sebenarnya secara logik lah. Secara logik. Mana cuba fikir secara fitrah tu. Ya ke? Sebab dalam kini dia ada sejarah Sayyidina Abu Bakar sendiri. Kalau kita tengok dalam hadis, Sayyidina Abu Bakar dia sebut dia. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni salah seorang yang tidak pernah terlibat sembah berhala. Cuma dia sebut masa dia kecil-kecil dulu, ayah dia pernah bawa dia pergi jumpa berhala di rumah berhala. Jadi ayah dia macam saya tengok daripada riwayat tu, ayah dia bawa dia masuk ke rumah berhala, ayah dia pun tinggal dia di situ supaya dia menghayati lah Tuhan dia tu. Ayah dia pun keluar. Dia cerita. Bila dia berada dalam balik dia tengok ke berhala, dia duduk kelih ke berhala. Kemudian dia kata kepada berhala tu, waktu bahasa lapar ni kata. Dia kata ke berhala tu. Dia kata tak ada kau makan-makan ni. Dia tanya berhala tu. Dia kata berhala tu senyap. Sanam tu senyap tak kata apa. Senyap tak kata apa. Nak kata ada benda, nak kata tak ada benda. Muka batu. Lebih tian ni asalnya. Batu. Cuma diukir dalam bentuk arca, dalam bentuk rupa, lembaga. Dia pengalaman hidup dia masa kecil. Jadi dia tak boleh terima perkara tu. Itu pengalaman dia. Cuma kita kena ingatlah, sesuatu yang tidak logik pada akal yang waras ni, bila dia sudah kena, sudah masuk, sudah terkena, kita kata hak tak logik tu pun jadi logik. Ni bahaya bab akidah ni. Sehingga pengalaman kita kata sahabat-sahabat kita lah yang terlibat dengan kaunseling, orang yang terlibat dengan ajaran salah ni, kalau dia tak boleh jawab, dia akan diam. Itu sifat akidah gitu. Sebab kita lah kadang-kadang sesuatu yang kita yakini dalam agama ni kita tak faham pun. Cuma dah sabit dasar Quran, sabit dasar hadis, kita terima. Tapi kadang-kadang bila nak sebut pun, kita pun tak tahu nak sebut macam mana. Tapi kita terima. Sebab apa? Sebab dalil dia tu mana kemah lah. Jadi orang-orang yang terlibat dengan ajaran salah pun begitu juga sebenarnya. Contohnya kita kata pengikut ayah Pin tu lah. Beberapa orang yang sebut pada saya yang bahagian kaunselor dia lah. Semasa dia kaunseling tu, dia tak boleh jawab, dia senyap. Dia tak tahu. Jadi kita duk kecek seorang. Akhir sekali cuma lari tobik gitu ya. Tak berubah juga dia. Sebab itulah ajaran salah dalam konteks akidah ni, dia kena sekat awal-awal. Jangan jadi sampai terlekat dalam hati. Bila dia sudah anggap perkara tu begitu dalam konteks akidah, walaupun salah, walaupun tidak rasional, payah nak buat. Payah nak buat tu, bahaya tu. Sebab itulah peranan masyarakat Islam, khususnya kerajaan, dia kena tahu punca tu. Sebab tu kalau kita baca kitab berkenaan dengan ajaran salah, punca ajaran, dia akan sebut juzud dia tu. Dia panggil juzud. Juzud ni punca, tunas daripada mana. Kadang-kadang punca tu tidaklah syirik lagi, tidaklah sesat lagi, tapi dia boleh membawa kepada situ. Misalnya ghuluun fis salihin sebagai contoh. Terlalu memuja orang salih, terlalu berlebihan. Itu salah satu punca. Tak jadi kafir selalu, tak jadi sesat selalu, tapi dia akan pergi situ. Jadi kita sebagai orang agama, sebagai kita tokoh agama atau kerajaan, dia kena sekat awal-awal lagi. Bila ada pengikut dia nampak taksub pada dia kena sekat awal. Sebab bila sampai ke situ, susah nak buat, payah nak buat. Sebab pengalaman ulama kita, ajaran salah ni, walaupun pengasah dia mati pun, kadang-kadang ajaran tu dia lebih teruk daripada semasa pengasah dia tu ada. Contoh tengok Arkan, bukan kata mati, tak mati. Ajaran ayah Pem, ikut sahabat saya buat kajian, dia kata masih hidup lagi. Masih tak mati. Kadang-kadang lebih teruk. Bahkan setengah tu masih berinteraksi dengan ayah Pin. Dia kata ayah Pin bukan mati, dia gaib. Nampak kan?
Letih kalau kita nak fikir apa ni. Tu orang panggil ajaran salah. Tapi selain ni tidak. Nabi Muhammad mati, tak boleh nak berinteraksi dalam dia. Jelas agama. Sebab tu Nabi kata, aku tinggal pada dua perkara. Pergi satu, aku boleh mati. Seperti mana Nabi dulu pun mati. Jelas. Tetapi kalau perhatikan ajaran salah, sifat ajaran salah ni, baik, kalau orang tanya kita lah, ni perlu kita tahu. Ni sebagai kita nak uji. Dalam mana-mana kita nak bicara tentang ajaran salah, dia sebut perkara ni. Kenapa? Kita kata tokoh-tokoh kepala ajaran salah ni, dia cuba untuk menonjolkan perkara pelik dalam diri dia kepada anak murid dia. Dia panggil khariqul lil adah itu. Mana perkara yang mencari adat. Untuk apa tu? Untuk menimbulkan ta'assub tu sebenarnya. Tu. Sebab bila kata ta'assub ni, bila anak murid sudah ta'assub, bagi dia sudah berjaya. Dia kata apa pun anak murid dia akan terima. Sesuatu yang putih dia kata itu. Anak murid bila ta'assub. Boleh jadi kalau kita tak pernah jumpa. Saya acak kali dah jumpanya. Nah, misalnya saya sebut tu lah, dia tak berani nak sebut tentang kesalahan guru dia. Walaupun dia nampak salah, apa guru dia tahu, walaupun jarak 500 km. Sebab apa tu? Ta'assub. Sebab guru dia sebut perkara pelik-pelik tentang dia. Anak murid percaya. Bila anak murid percaya sampai satu tahap tu, jadi betul semua. Dan sebenarnya hak ni lah juga. Bila kata dia mimpi jumpa Nabi, lepas tu daripada mimpi jumpa Nabi naik satu tahap jadi yaqazah, jumpa secara sedar, lepas tu naik satu tahap dia bukan lagi jumpa Nabi mari jumpa dia. Semua tu ke arah tu sebenarnya. Sebab kalau kita tengok ulama Islam, bahkan kita kata para sahabat dia pun tak ada guna kaedah tu untuk supaya orang kagum pada dia, tak ada. Sebab apa? Sebab wali Allah yang sebenar, dia akan bawa umat ni supaya bergantung pada Allah, bukan bergantung pada dia. Itu sifat wali Allah. Jadi kalau dia buat apa ni, kita kata dia urus pengikut dia latih pengikut dia supaya ta'assub pada dia dengan cara tadilah. Ada perkara-perkara pelik, itu sebenarnya wali syaitan, bukan wali Allah. Tu jelas dalam kitab sebut, Ibn Taymiyah sebut dengan terang. Perkara-perkara bahaya. Sebab itulah Imam Abu Hanifah bila ada perkara pelik berlaku, dia doa supaya Allah buat, jangan ada lagi perkara. Dia bimbang takut orang sesat. Sebab Imam Abu Hanifah pun ada juga sejarah hidup dia berlaku perkara-perkara pelik pada dia. Lepas tu dia tak mahu. Dia doa pada janganlah Allah bui dia kasyaf sesuatu perkara. Bahaya. Tu wali Allah, sebab dia nak jaga akidah masyarakat. Baik. Hak ni penting sangat pengajian bab yang ke-7 dan bab yang ke-8 yang kita akan bincang akan datang. Kenapa? Kerana hak ni sebenarnya dekat sangat dengan masyarakat Melayu kita. Lah ni pun ada lagi. Baik. Syarah kepada ni dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada kaum musyrikin dengan pertanyaan pengingkaran atas berhala-berhala mereka yang mereka sembah sebagai tandingan bersama Allah. Apakah mereka mampu memberi manfaat dan menolak bahaya? Mampu ke tidak? Mana Tuhan yang kamu sembah tu, yang kamu anggap sebagai Tuhan itu, berhala sanam itu, dia ada kemampuan ke tidak? Untuk menyelamatkan kita daripada bahaya. Hak ni sebenarnya pertanyaan Nabi yang diabadikan dalam ayat Quran surah Az-Zumar ni sebenarnya sebagai nak mengajak manusia berfikir. Sebab kita dalam bab akidah ni mengikut ulama, kita tak boleh tekan dia. Tekan tak jadi kot. Bagaimana kita, sebab itulah saya pernah masuk dalam satu perjumpaan di Kuala Lumpur. Bagus juga tokoh-tokoh, profesor-profesor. Saya masuk gitu, banyak manfaat kita boleh ambil. Orang buat kajian dalam bidang akidah ni. Pengalaman dia kaunseling orang ajaran salah ni banyak di Malaysia kita ni. Kelantan saja 25. Kita tak khabar. 25. Boleh rujuk pada bahagian akidah di Jabatan Agama Islam Kelantan ni lah. Bahagian mic tu ada. Baik, dia kata orang yang terlibat dengan ajaran salah ni, bila kita nak jumpa dia pertama sekali, kita kena tahu A to Z. Habis tahu ajaran dia tu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, hak paling kita kena tahunya, biar dia ajaran ni banyak. Misal satu ajaran salah, hak mana jadi asas ajaran dia? Asas. Dia kena sesat tu.
Kalau kita boleh apa ni kita kata boleh hujah dia, kita boleh hujah dia dengan hak tu. Maknanya sebab bila jadi akidah, kadang-kadang tak perlu kita baca ayat Quran pada dia. Ni pengalaman. Baca hadis tak perlu. Sebab bagi dia atas daripada tu lagi. Tu dia. No. Saya tanya dia, ada seorang tu, bapa tak sembahyang? Kita sembahyang. Cuma saya ni tahap sembahyang tahap tinggi. Tengok tu. Dia kalau nak mengarut dia sampai gitu. Bau ngapu. Nah, tinggi lagu mana? Dia kata hakikat sembahyang ni mana kita nak ingat kepada Allah dengan seluruh jiwa, raga, zahir habis. Saya sudah sampai tahap. Dia panggil hakul yakin. Dia sebut. Lepas tu dia tak jadi sembahyang ni, panggil pokok niat ni, batiniah. Lepas tu dia tak, tapi dia sembahyang cuma tidak seperti kita. Memang dia dulu dia sembahyang seperti kita, bila sampai satu tahap dia sembahyang dalam bentuk lain. Mana bagi dia bukan tak sembahyang. Baik, kalau jenis orang-orang gini payah kita nak kecek ni, baca ayat Quran apa tak jadi orang lagu. Orang lagu ni dia kena guna keadaan mantik. Sebab ni agak-agaknya beralah awak semua tu. Kalau saya ni kita kata nak bahayalah di tengah laut tu, bagaimana dia nak tolong? Dia tahu ke tidak saya ni dalam keadaan bahaya. Jarak saya dengan dia ni 1000 km. Dia boleh tahu ke tidak? Dia nak kata, kalau dia kata boleh macam mana? Boleh macam mana? Apa aja jadi dia sendiri. Makna hak ni apa yang disebut dalam ayat Quran ni sebenarnya lebih menjurus kepada bicara Nabi terhadap hati manusia, bukan lidah manusia. Kalau lidah dia boleh kelenter macam-macam. Kadang-kadang dia boleh jawab dengan lidah dia. Orang yang fasih, orang yang hebat, dia boleh kecek dengan lidah. Tapi klik rumah dia mikir tu. Masa nak tidur hari parut Muhammadnya wi kat ini nak mikir. Dia jawab tadi dia nak suruh orang ramai puas hati. Tapi dalam hati, hak tu kita nak. Sebab tu kita jangan jemu sampaikan agama sunnah ni. Walaupun orang tak terima, tapi hati dia tu. Dia klik dia mikir. Nak tidur dia mikir. Betul juga ustaz tu kata. Tapi dia jawab kebudah depan kita tadi. Tak apalah, kita nak hati dia tu. Sebab manusia ni berubah bila hati dia berubah. Kok dia nak jawab tu kadang-kadang dia malu kau gu dia tepi jawab macam tu. Hati dia tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dia ada ke zaman Nabi ni. Hak Nabi dakwah di Mekah. Masuk Islam selepas Nabi wafat. Ada. Dia misalkan kita jumpa dia perawi ni dia ni masuk Islam selepas Nabi wafat. Pada Nabi dakwah di zaman Makkiyah. Kita kena ingatlah begitu. Kadang-kadang manusia ni bertahun-tahun, kira lah berpuluh tahun lah tu baru terima Islam. Maka tak jadi sahabat lah dia. Tu. Jadi kita jangan sedih lah boleh jadi orang tak terima. Tak apa. Sebuah betul. Sebab hal betul ni dia ada kekuatannya. Gitulah. Kaum musyrik itu pasti kaum musyrik itu pasti akan mengakui kelemahan patung-patung mereka terhadap. Dia tak akan kata, tak seraya. Dia tak akan kata. Sebab tu dia kata yang jadi langit bumi ni Allah. Bukan Tuhan dia. Bukan berhala. Sebab berhala tu pun dia yang buat. Dia yang okey. Cuma ni kita kena ingatlah kita bincang dah sebelum ni. Orang kafir Quraisy sebenarnya hak tu guru dia tahu berhala tu sebagai wasilah kepada orang soleh dia. Hak tu jelas tu. Tapi orang-orang awam hak biasa. Hak semata-mata mengikut taklidul a'mal, ikut secara dalam keadaan tidak faham, membabi buta begitu. Tapi agama orang dia tahu, sebab tu dia pun nama orang soleh berhala tu. Sebab dia maksud bertawassul kepada orang soleh, suat dan sebagainya. Manat, Lat dan Uzza tu nama orang soleh zaman dulu, sebelum zaman Nabi. Gitu sebenarnya. Sebab tu dalam Quran sebut liqarribuna ila Allah zulfa. Jadi sebenarnya dia bertawassul dengan orang soleh tu, cuma orang soleh tu digambarkan dalam bentuk satu arca, satu lembaga yang lengkap. Sebenarnya dia minta kepada orang soleh tu supaya doa kepada Allah. Tu dia panggil tawassul dengan orang mati. Jadi isu tawassul dengan orang mati ni sebenarnya memang amalan zaman jahiliah. Kita tak terima ke, kita tolak ke, itulah hakikat. Sebab tu ulama kita tentang sangat perkara tu. Baik, catatan ni. Ni nama yang setengah-setengah orang ni dia allergic lah nama ni. Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh. Tu dia kata serabut buruk dengan nama ni. Baca kat dulu kitab dia tu.
Syarah dalam kitab Fathul Majid ni, syarah ni salah satu syarah kitab ni. Dalam ayat ini kata Al-Syekh, terdapat penjelasan bahawa Allah menyifati orang-orang yang berbuat syirik dengan berdoa kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Jadi Allah beri gambar kepada kita bagaimana golongan yang syirik kepada Allah dengan berdoa kepada selain Allah. Sedangkan tauhid itu lawan kepada syirik itu. Iaitu tidak boleh berdoa melainkan hanya kepada Allah, tidak boleh berharap melainkan hanya kepada Allah, dan tidak boleh berserah kecuali hanya kepada Allah sahaja. Itu hak orang Islam. Sebab tu kita cuba bayangkan. Mudah sebenarnya kita sebut hak dalam benda, sebab pendekatan Nabi ni dia tidak payah. Bagaimana pendekatan tauhid? Perbetulkan amalan. Bagaimana nak mengukuhkan tauhid? Perbetulkan amalan hidup kita. Bukan dengan berzikir secara khusus, tidak semestinya begitu. Tidak dalam bentuk itu saja. Cara mana? Seperti yang kita bincang dalam bab sebelum ni, setiap apa yang kita buat sebut nama Tuhan. Jadi itulah latihan. Baca bismillah, masuk bila ibadah. Semua tu sebenarnya adalah rangka untuk memasukkan tauhid. Sebab tauhid itu dia, Nabi terapkan tauhid pada sahabat dalam bentuk kehidupan. Bukan tak ada, kita tak jumpa dalam hadis nak mengukuhkan tauhid kamu kena bangun lalu kamu zikir. Hak secara khusus lain Nabi tak terkedak. Hak tu dia terjadi dengan sendiri. Hak tu salah satu sukat test saja Nabi beri. Hak lain lagi masuk bila air baca ni. Semua sebut nama Tuhan. Nak buat apa pun, nak pakai baju, nak tanggalkan baju, keluar bilik air. Bahkan ulama kata ketika dalam bilik air, ketika kita sedang itu pun boleh lagi kita ingat pada Allah dalam minda kita. Tak salah. Sebut pada lidah saja tidak boleh. Semua tu dalam rangka untuk supaya kita sentiasa ingat pada Tuhan. Hak tu sebenarnya tu cara dia. Bukan dia pergi masuk dalam gua nak bahan putih 30 hari, nak 40 hari. Nah. Ada jumpa. Saya pernah pergi. Mujur juga saya ada pengalaman tu. Kita pergi Bukit Keluar. Tu je putih bukit ni. Tengok pokok dia. Putih pucat. Tak kena tarik pokok. Apa kerah kalau pokok? Nah. Kita tengok Allah ketemu. Kita duduk sehari tadi. Serabut perut. Nah. Tapi manusia ni dia rasa tenang. Ada tu siapa bertahun-tahun dalam hutan duduk. Anak murid wagi makan ni. Kita kata wagi wak gapo. Bahaya rupuk gitu. Tak wagi. Bila sakit mari berubat. Saya pergi ziarah dia. Dia dulu guru kita juga. Dulunya. Tak tahu dia sesak gitu. Meninggal. Tapi pengalaman tu bila kita baca kitab, oh betul, patut tu. Patut Islam tentang sangat benar. Jadi kalau kita nak dekatkan diri kepada Allah SWT, kita terapkan sunnah dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya cara hak tu selamat. Kalau zikir pun zikir cara Nabi. Sebab tu kalau zikir betul-betul mengikut kaedah yang Nabi sebut, tak jadi pening zikir tu. Ni siapa zikir banyak kan lah kita tengok siapa cabut serban zikir. Kocok dia. Boleh hadirat tengok dalam YouTube saya ada dalam majlis dia. Kata-kata bahaya buat ni no. Kita berdiri beromu. Aku tobat dah tak pergi kata ke guru sebelah ni. Apa berzikir? Cabut serban. Dia pala dia lemah hu kita kelihatan bahaya. Jadi kalau kita sebut dia orang marah tapi sesak tu. Tak jadi kafir. Saya tak kata kafir, cuma sesak. Sesak ni dia banyak peringkat. Kita kena faham tu Sebab tu saya untuk masyarakat mana-mana pun kita tekan mudah. Sekarang ni kita nilai setiap orang tu betul ke tak dengan Nabi. Kalau tak serupa, jangan kata sesak. Tak serupa kita tolak betul. Tu mudah. Kita nak hukum sesak, dia perlu pada ilmu lain pula tu. Nak kata dia kafir jangan. Cuma kita kata ni bukan pembawakan Nabi. Bukan pembawakan Nabi. Cara zikir lagi ni bukan pembawakan. Tak usah rasa kafir lah. Jangan mudah-mudah kita ni. Kena beringat juga. Ni bukan pembawakan Nabi. Hak sahabat bawa tidak gini. Cukup dah untuk kita memperingatkan masyarakat. Jangan ikut ni kumpulan ni. Jangan ikut orang ni. Kadang-kadang setengah orang kita ni dia nampak sesak ni supaya pay. Hak tu tak perlu mufti. Orang kampung boleh nampak sesak kalau hak jenis gitu. Hak jenis mari dengan cara lain. Yang sakit kepala ni. Nampak jauh mata berbuka jari-jari. 4 kali sehari ya buka mata. Hak ni hak bahaya. Hak ni bahaya ni. Lepas tu mari pula dengan gaya ulama. Oyak pula dia ni sebagai keluarga Rasulullah. Tak tahu ialah kedak ni. Bagi kita kalau dia betul keluarga Rasulullah itu kelebihan dia.
Tapi dia tidak jadi masuk surga kita. Tak betul gitu. Sebab tu bagi saya, siapa saja dia apa kita kena nilai dengan agama. Hak tu baru selamat. Tu kalau kita belajar hadis, kita akan ada nilai tu. Qiyam tu kita akan ada. Hak tu yang kita naknya. Kadang-kadang orang kampung bila boleh nilai ni, kadang-kadang dia lebih selamat daripada orang alim. Orang alim kena nyakit, dia tak kena. Baik, cuba kita tengok lagi. Jadi dalam ayat ni kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, dia kata dalam ayat ni terdapat penjelasan bahawa Allah menggambarkan orang-orang yang buat syirik ni, mana dalam ayat ni berdoa pada selain Allah itu adalah syirik. Itu maksud ayat. Dan dia berharap pada selain Allah. Sedangkan tauhid itu tidak begitu. Dia bercanggah secara total dengan syirik. Tauhid itu dia lawan pada syirik. Baik, seterusnya dibahas. Demikian juga seluruh ibadat tidak boleh untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' kesepakatan salafus salih umat dan para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ini satu dalil yang kedua. Dalil yang kedua. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia menyebutkan, dia kata suatu hari pernah, ini sepupu Rasulullah, ini seorang tokoh sahabat. Ini antara musaqqafin di kalangan sahabat, cendekiawan di kalangan sahabat. Mahir dalam banyak bidang ilmu ni Ibn Abbas. Didoa beberapa kali oleh Nabi SAW. Dia ni antara sahabat yang kecil, dia muda lagi dia, tapi alim luar biasa. Dia kata pernah ketika dia berada di belakang Nabi, setengah riwayat tersebut kata dia berbonceng dengan Nabi SAW. Nabi kata pada ya ghulam, wahai budak. Budak itu ghulam ni maknanya anak muda lah. Wahai budak, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, qad kataballahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wahai anak muda, Nabi kata kepada dia, maukah aku ajarkan kepada kamu, aku akan ajarkan kepada kamu beberapa perkara penting. Kalimat tu mana perkara penting. Dia pun sebutlah. Pertama sekali, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan jaga engkau. Jadi ulama bincanglah, sini dia tidak bincang secara syarah hadis, dia ambil mafhum saja. Dalam syarah-syarah disebut ihfazillah ni mana kita jaga agama Allah. Jaga sunnah Rasulullah, jaga Allah akan jagalah kita. Ni sebenarnya nak kita nak jadi wali Tuhan, kena jaga agama Allah. Barulah kita ni berada di bawah ismatullah, di bawah penjagaan Allah. Tak jadi maksum tetapi dijaga oleh Allah. Kena jagalah agama Allah. Kena jaga. Itu maksud dia. Hak ni memang ulama sebut. Mana nak jadi wali Tuhan. Sebab tu sifat utama wali Tuhan ni, dia mesti jaga agama Allah. Khususnya dalam bab akidah syirik dan sebagainya. Dia mesti ada sifat takut pada Tuhan. Ni kalau takut pada majikan, itu bukan wali Allah tu. Patu wali ke dia Ustaz? Ikut. Sebut ke dia. Bebas tu. Saya suruh sendiri nak kata wali siapa tu. Kalau hamka dia kata ini pokok ulama warisan Belanda kan. Bukan ulama warasatul anbiya, ini ulama warasatul Hulanda, dia kata no. Takut pada majikan, lebih takut pada Allah. Terkunci lidah nak menyampaikan agama Allah, apa? Takut. Ini ulama warisan Belanda, tempat dia lah. Jadi kena jaga. Mana jaga ni apa maksud? Jaga ni maksudnya kita sanggup korban kepentingan diri untuk agama Allah. Tu ada juga ulama kata begitu. Allah pasti akan jaga engkau. Bila engkau ihfazillah, jagalah Allah. Kali kedua Nabi sebut, tajidhu tujahak, engkau akan dapati Allah berada di hadapan engkau. Maksudnya apa? Mana Allah bimbing engkau tidak akan jadi sesat. Walaupun dia orang kampung, tapi dia niat ikhlas nak ikut sunnah Nabi tu dah. Ada orang kampung jenis kita tak mengajar, tidak alim mana pun, tapi dia ikut pengajian. Dia hanya nak jelas Nabi. Ada jenis mikir,
Selamat dia. Tak kena dia. Tak sesat dia. Allah akan jaga dia. Tapi kadang-kadang orang alim ketok kita kata dok. Alim yang kira. Tapi banyak takwil perkara agama. Allah tak jaga dia. Jadi kalau kita betul-betul kita nak Allah jaga kita, Allah selamat kita, kena jaga agama Allah. Sunnah lah kita bincang dah dalam bab pertama, sunnah. Baik. Idza sa'alta, bila engkau mohon sesuatu, fas'alillah, kena mohon kepada Allah. Ni maknanya dalam perkara yang di luar bidang kuasa makhluk. Kalau kita kata mampu nak minta tolong dia tolak, tu tak apa tu. Jangan berdoa, ya Allah tolonglah tolak kereta kita ni nak. Tu bodoh tu bagi tu. Ni perkara okey-okeynya manusia boleh buat biasa, tak apa, dia kita boleh perkara tu. Tak keliru tu. Nah, kita sakit minta tolong dia beli makan ni. Tu tak apa, semua orang boleh tu. Tak berkait dengan agama baru boleh tu. Ni minta tolong, minta sesuatu di luar kemampuan manusia. Berkait dengan masa hadapan, berkait dengan sembuh sakit, itu di luar bidang kuasa manusia. Baik. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu mohon pertolongan kepada Allah. Ni pun di luar bidang kuasa manusia. Kalau dalam bidang kuasa manusia tak apa. Tapi kalau kita tengok dalam seni hadis ni, bila orang tolong kita, naknya penjaga akidah, sebelum kita kata syukrallah, kita kena kata alhamdulillah. Dalam hadis resmi. Orang buat baik pada kita, ni naknya tauhid lah ni. Sebab tu dia tolong kita tu majazi saja, tu hakikinya Allah. Allah sebenarnya hakikat melembutkan hati dia timbul simpati untuk tolong kita. Sebab tu kita kembali pada Allah dulu. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah. Alhamdulillah tu Allah. Terima kasih banyak, terima kasih dia. Tu termasuk adab Islami tu. Adab Islam kita terima kasih lah sebab dia buat. Tapi hakikat sebenarnya tak ditinggal tu. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara agama. Baru orang tidak boleh memperlembukan kita tu dah. Tak ada dah memperkuda kata dia sipel dah tu. Untuk guna mana dah tu lah ni. Jadi gitulah sebenarnya. Jelas sangat. Jelas agama ni. Cuma masalahnya bila kita nak ta'wil jadi lain. Wa'lam, ketahuilah. Ni mana kalau kita cuba kita perhati cara Nabi, wa'lam, ketahuilah. Nabi nak kemah lagi akidah tu. Kalaulah seluruh umat berkumpul bersepakat untuk memberi apa-apa kebaikan kepada engkau, sikit saja, bisyai' lam yanfa'uk, mereka tidak boleh memberi manfaat kepada engkau, illa, melainkan bisyai'in qad katabahu Allah, melainkan sesuatu yang telah Allah takdirkan kamu akan dapat kebaikan, kamu akan dapat. Bukan kerana manusia tu kamu akan dapat, kerana Allah telah takdirkan kamu dapat. Sebab tu kita kembali pada Tuhan dia lah. Sahibu, kita kata khaliqul makhluqat itu. Begitulah juga Nabi kata, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai', sekiranya seluruh umat ini sepakat untuk mengenakan apa-apa mudarat sedikit sahaja kepada engkau, bukan banyak, sedikit sahaja, mereka tidak boleh buat begitu. Kecuali kalau kena juga, maknanya perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah kena. Nabi sebut rufi'atil aqlam, mana ketentuan takdir ini sudah selesai dah. Saya terjemah mafhum gitulah. Asal kata terjemah telah diangkat pen tu. Maksudnya seolah-olah menulis takdir manusia ni sudah selesai maksudnya. Walaupun hidup kita tak selesai lagi ni. Dia tengah hidup lah kita ni. Tapi ketentuan kita telah selesai. Hak ni dia panggil dalam ilmu Allah. Kalau mengaji sifat 20 dia kata tepat takluk takdir ni ilmu Allah. Tu kalau mengaji sifat 20. Hak tu boleh faham lagi tu. Kalau ada mariak lain pula sakit kepala. Tu boleh faham lagi. Tepat takluk dia panggil. Bila sebut takdir ni, dia kita tepat, bila sebut takdir ni dia berkait dengan apa? Berkait dengan ilmu Allah. Jadi maknanya kita tak boleh salah takdir. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Sebab itu berada dalam ilmu Allah. Wajaffatis suhuf, dan maknanya lembaran tempat ditulis takdir pun sudah kering dah, dakwah dia selesai dah. Ni sebenarnya dia bincang bab takdir, perbincangan panjang akan datang dalam kitab ni pun ada, kita akan bincang. Sebabnya kita dapati ramai juga ajaran salah ni dia bermasalah dengan takdir ni. Takdir ni satu perkara yang kalau kita faham dalam konteks yang betul, dia jadi produktif umat ini. Dia jadi hidup sebuah sahabat tu lah. Tetapi takdir ni juga kalau silap difahami, dia boleh menyebabkan manusia jadi rosak, jadi tidak membangun, jadi malas,
Jadi tidak mau menggunakan kemampuan diri ni semaksimum mungkin. Apa? Dia kata kalau Tuhan tertudah kita sekarang ni, kalau sungguh tak akan lebih dah. Dia duduk situ. Tuhan, ingat dah orang Melayu, rezeki cupok tak akan jadi segantai. Rosok kena masuk tu. Tak betul tu. Seolah-olah situ kita boleh kata seolah-olah tu dia tahu takdir Tuhan. Sedangkan Allah beri kepada kita pahala kelebihan hasil usaha kita, bukan hasil kerja tu. Hasil kerja kita tak tahu macam mana. Kita belajar boleh ilmu sebanyak kita tak tahu. Cuma usaha dapat ilmu tu, hak tu Tuhan bagi dengan ikhlas. Hak tu Tuhan bagi. Baik. Jadi hak ni dia perbincangan akan datang lah. Sebahagian maksud hadis ni bincang akan datang dalam bab dia, bab takdir. Sebab dulu dalam pengajian Jawharatul Tauhid ni kitab utama di pondok lah, sifat 20 lepas saya belajar ke Maulana dulu, bincang takdir ni panjang. Kadang-kadang bila bab takdir tu daripada pukul 8 sampai pukul 1 bincang bab takdir. Sebab apa? Dia ketimur masalah. Kalau tak timur masalah mana dah kalau kita secara zahir lah. Dan Allah telah tentu dah kita nikah dengan orang ni. Patut tak akan nikah dengan orang ni. Allah tentu dah kita sakit. Akan sakit kan? Jadi hakikatnya ke dia kita ni? Lepas tu Jabariyah kata, Pokok Jabariyah kata, kita ni macam lalai begitu. Ikut Tuhan, serah Tuhan. Buat apa? Buat dosa. Tak apa. Kalau buat pahala, Tuhan nak bunuh aku, dia boleh juga. Tak ada apa pun. Kita ni macam sudah diprogres, perobok gitu dia kata. Sebab tu bagi dia tak penting ni. Buatlah ke mana. Sebab Tuhan lah kau. Lepas tu Tuhan nak masuk kita dalam syurga ni, aku ikut dia. Daripada dunia sampai akhirat, ikut dia. Dia letak gitu. Ini Pokok Jabariyah. Jadi kerana takdir tu lah. Mari Pokok Mu'tazilah pula. Kalau orang buat baik, Tuhan zalim dia. Kalau Allah tak beri pahala dia, zalim Tuhan pula. Macam-macam. Tempat kita ni pada gitu. Saya ingat dulu ada ni disebut oleh guru saya lah. Guru saya ni dia Muhammad, dia panggil Ustaz Mak Maruk dia panggil. Ustaz Mak Maruk ni orang panggil Mak Sibani pun dia dulu pensyarah di Akademi Islam Muslim Melaya. MA di Al-Azhar zaman dulu. Lebih pada lah ni. Dia mengajar akidah lah. Di surah tu, surah An-Najm, dia panggil tepi suk kate di Cabepak. Cabepak dia tu? Cabepak dia. Dekat rumah Datuk Mufti kan, dia ada tu tak ada dah kate-kate pun dia tahu gila mana. Dia masjid ijaz dulu. Lah ni dia buat ijaz juga, cuma dia buat comel lah. Dia mengajar situ. Dia sebut. Dia kata tuk guru kita pada silat bab ni dulu. Anak-anak ni kita buat gitu ya, dia kata. Muka Tuhan tertudah dia. Sepeda duri dalam hutan, tak ada siapa tajam. Kalau dia nak jenis tajam, dia akan tajam. Maknanya dia memberi gambar pendidikan anak ni tidak perlulah kita tekan sangat. Bahaya tu. Dia kiyah dengan duri dalam hutan. Jadi Ustaz Mak kata tak betul tu. Tak betul tu faham tu guru kita dulu. Dia sebutlah. Tu. Maknanya seolah-olah dia tu kita pasrah dengan takdir ni dalam konteks lain. Serah pada takdir dalam konteks lain. Ni tak serah dengan takdir sehingga jadi lumpuh ikhtiar tu. Tu salahnya. Sedangkan faiza azamta fatawakkal ala Allah, kita nak serah pada takdir pun kena usaha tu yang boleh pahalanya. Kalau gitu tak boleh pahala Nabi Nuh sebab dia gagal dengan anak dia sendiri. Tapi tak 950 tahun. Memang berjaya. Cuma masalah anak dia tak beriman, isteri dia tak beriman. Itu bukan bebanan kepada Nabi Nuh. Nabi sendiri keluarga dia ramai mana Bani Hashim tak beriman. Itu bukan menjadi tanggungjawab Nabi. Hidayah ni tanggungjawab Allah. Allah bukan tanggungjawab, mana itu hak Allah. Kita hanya tabligh, menyampaikan. Kenapa hal tu? Begitu juga dalam king. Jadi surah Tuhan lah tu. Nak jadi macam mana? Asalkan kita buat ikut syariat. Sebab tu kita ni bertindak berdasar kepada yang zahir. Yang zahir. Lepas tu serah pada Allah lah. Di sebalik tu. Kalau tidak, sakit jiwa kita. Orang jadi bunuh diri. Kau ni. Sebab tu umat Islam, dia tak bunuh diri. Serah. Sebab dia kata kalau susah dunia pun sebentar ya. Susah akhirat yang kita bimbang. Sebab waktu lama. Itu pemahaman fikrah Islam dia begitu. Kalau umat Islam gagal di fikrah kayak begitu, dia walaupun dia Islam, dia hidup seperti orang tidak Islam. Kau tu yang kita bimbang. Nampak jangan main nak pakai telur kelabu hendak. Mikir seperti tidak Islam. Cara hidup seperti tidak Islam. Tu bahaya.
Jadi pengajian tauhid ini membentuk peribadi seseorang. Itu sebenarnya. Dan daripada sinilah dia akan mudah memahami fiqh tu. Baik, tak apa, kita pergi lagi begitulah. Okey, faedah. Cuba tengok kesimpulan ni, faedah ni. Yang pertama, syirik adalah sesuatu yang batil. Kerana apa? Segala sesuatu yang disembah selain Allah, yang diibadatkan selain Allah, tidak boleh mendatangkan manfaat bagi penyembahnya dan tidak juga boleh menolak bala. Yang kedua, menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat merupakan kuasa khusus Allah. Manusia tak ada kuasa. Tak boleh nak buat apa. Sebab itulah kita kata, lah ni musim lah ni. Kita musim COVID tak habis lagi ni. Tak habis lagi musim COVID ni. Bila Allah uji ni pertama kali dah sejarah manusia kena secara skala besar seluruh dunia gini nak. Walaupun kes ni pandemik ni acak kali dah kita bacanya nak. Tengok. Tapi tidak berlaku seluas ni. Baik. Siapa dia boleh buat? Orang panggil kuasa-kuasa besar pun buntu tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Akhir sekali biar gitu. Dia pun jadi suruh Tuhan kot. Ikutlah lagu mana pun dia kata. Rakyat dia ramai. Kalau mati boleh 300,000 banyak lagi. Pakai suruh begitu. Sakit padahal tak ada apa. Dah rakyat tak dengar kata. Rakyat pun tak ikut. Akhir sekali kerja istiadat dia serenda. Tak boleh pergi. Nak macam mana? Tak boleh nak buat apa. Tu kadang-kadang Allah nak uji manusia tu gitu. Ramai orang jadi berfikir dalam kehidupan kerana kesal daripada baru dia boleh tahu mana ada kuasa lain lah tu selain daripada kuasa zahir kita nampak. Dia ada kuasa lain sehingga kuasa besar tak ada buat apa. Sehingga kita kata manusia paling gagah di muka dunia pun takut juga dengan COVID. Ada juga orang tak takut tu. Orang tak takut ni kelas lain ni. Ni pokok Wali kutub ni. Ni bobok ni orang tak takut ni, orang tu lain cerita lah. Bahaya ni bahaya. Dia manusia ni siapa begitulah sesaknya. Tapi ada yang atas jawab pada saya. Mana ada tu guru dia siapa dia boleh berinteraksi atas melalui WhatsApp dengan pokok COVID ni. COVID ni. Dia boleh berinteraksi. Siapa setahu tu macam mana? Tapi buat dia tak aware tu. Dia hantar jawab pada saya. Dia kata ni sebenarnya bahasa kiasan ya. Kiasan nak menyedarkan kerajaan supaya ikut agama. Sebab COVID. Jadi COVID kata aku akan lari kalau sekiranya kerajaan itu dia ikut amat Islam. COVID kata. Dan ikutlah nak payah lagu mana pun. Saya sebut kita kelih benda begitu lah kita. Sehingga dia sebut dia mana dia kontak COVID itu melalui WhatsApp. Kita pun nak juga tahu nombor COVID ni. Nak tanya juga mana ke Kedah nak tak pergi lagi ni nak tahu juga. Tapi boleh dia pakai tanpa malu-malu. Anak murid dia tahu maksud tu guninya begini. Bahasa kiasan. Macam nak sindir pihak kerajaan, nak sindir ahli-ahli agama yang tidak ikut syariat ni. Seolah COVID ni Allah hantar khusus untuk menyedarkan mereka. Jadi COVID ni akan pergi kalau dia amat agama. Tu ya. Zaman Nabi pun ada juga berlaku kih-kih gini. Tak ada pun Nabi sebut gitu. Nabi kata ana dah bodoh dengan komen tak. Tak ada pun dalam hadis sebut gitu. Sahabat Nabi ada mati kena tak. Ada juga pandemik zaman Nabi. Sebab tu Nabi kata jangan keluar daripada kawasan tu. Orang kena kuarantin lah kita kata. Tak ada pun special seperti dia ni. Ni luar biasa ni. Jadi kadang-kadang benda perkara pelik-pelik gitu tu guru ni buat sebab dia tahu dah anak murid akan terima. Sebab anak murid dia biuh lama kepala otak dia. Tu ya sebenarnya. Kita ni kena tengok gini hati-hati. Dalam agama ni sebab dia benda-benda syirik ni benda-benda otak yang fitrah, benda-benda khurafat benda punya orang otak bersih dia tak boleh terima. Gak sama mana orang tidak Islam ni makna dia berpijak pada bumi nyata. Jenis rasional pemikiran dia. Enggak kalau dia dengar jenis ulama kecek seperti tadi. Dia ni saintis, dia pun tak nak fikir COVID. Siapa hari tak jumpa dia punya kita vaksin dia tu tak jumpa. Tiba-tiba mudah-mudah kontak COVID gitu. Jadi pokok dia kalau nak masuk Islam tak adik minggu depan tengok lagu mana. Wasak jadi papar agama tu nampak teruk. Bahaya tu. Dia akan katalah kepada kita, payahlah Ustaz Din nak faham dia kata. Sebab Ustaz Din bukan bidang Ustaz Din dia kata.
Berat juga dia kita pun. Ni kita nak cakap bukan dalam bidang kita. Ni bidang kerohanian. Ya, kita kata Nabi yang mengajar kita kerohanian pun tidak gitu. Nabi kita boleh faham kerohanian, boleh kacak Nabi asalnya. Nak jaga rohani, nak hubungan kita dengan Allah. Kita ni hidup jangan pentingkan zahir saja. Hak zahir ni kita kena jaga, tapi satu kaulah kena jaga juga. Hak kita faham hak rohani kita. Unsur tubuh kita. Kita faham tu kerana Nabi sebut ya. Nabi pun tidak gitu mau. Sebab tu ajaran Islam ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab utama, rujukan utama tak ada kau pelik-pelik ini. Baik. Yang ketiganya wajib bersandar hanya kepada Allah dan menyerahkan segala perkara hanya kepada Allah. Tapi hal ini tidak bertentangan dengan menjalankan sebab-sebab ini boleh. Jadi walaupun kita bergantung kepada Allah, tapi kita tidak tolak sunnatullah itu. Sebab-sebab misalnya kita nak berjaya. Kita kata kalau kita tidak bersungguh ke Tuhan nak kita berjaya juga. Dia buat mari ilmu laduni. No. Tidak pening kita tu. Tak perlu pun. Ni ajaran salah di Kelantan. Dia pergi rumah saya pagi buta, kita tak makan nasi ke dia pergi. Dia sebab malam tu dia mimpi. Dia kata dia mimpi bahawa saya ikut ajaran dia. Dia pergi di rumah. Dia kata kalau ustaz dia ikut ajaran dia nak pergi jadi amir. Kita bertanya berapa gaji nak pergi. Dia kata gaji tu tak bincang lagi. Dia kata kalau tidak saya sebut berapa ribu. Banyak juga lah kita sebut. Baru kita nak jadi. Nak jadi amir. Dia latih jadi amir lah. Dia latih kata berapa nak pergi gaji. Ya, dia ni. Allah dia tunjuk. Dia buat mari siap dengan sanak. Ada Musa Kazim, ada dalam sanak dia tu. Syekh Ar-Ridha, ada belakang. Ulama-ulama Syiah dia tu. 29. Rapat pada senari. Dia tunjuk. Dia kata, entah tahu kau tidak siapa ni. Perawi-perawi ni. Nak rujuk mana lah kita. Entah tahu kau tidak. Buat gini anak boleh buat kata bo nak letak nama gini. Jadi teruk tu. Lagu mana teruk? Dia sebut kan. Dia kata gini. Dia kata ilmu ni, ilmu yang dia buat ni dia kata kalau orang ngaji hadis 40 tahun, kalau masuk ajaran dia ni 40 hari cukup. Dia boleh menguasai ilmu hadis seperti orang ngaji 40 tahun. Kita lagi tak payah sakit kepala kita nak payah. Dia buat mari contoh pergi berlaku di Rusia. Bukan di Wakasyaih, kalau Wakasyaih kita gidah tanya. Di Rusia. Tok guru dia di Rusia tu, hebatlah ilmu ni. Tiba-tiba ada ahli hadis di sana cabar dia. Orang Kelantan kita ni ada lagi. Saya tengok dalam video, ngati tu ada dia duduk tepi. Sampai seorang guru dia tu anak orang Ustaz Bak kita. Ustaz Badrisha. Pun kata sakit tayar pun. Ni macam mana? Dah kena penyakit tu. Dia kata ada ahli hadis cabar tu guru dia dalam tarikat berdebat. Jadi bila ahli hadis pergi nak berdebat dalam majlis, bila bertemu bersemuka gitu, bila ahli hadis ni tengok muka guru dia, hilang habis segala ilmu dalam dada. Saya kata ni bala ni muka tok guru ni. Sepatutnya orang tengok muka kita jadi hak tak ingat jadi ingat. Ni hak ingat jadi tak ingat. Habis pula tu. Dia kata nak ayatnya bila bersangka buruk pada guru dia. Kita nak kata lagu mana orang lagi? Nak baca hadis. Nak baca Al-Quran tak akal. Ni bila kena penyakit ni. Benar tak logik. Istidlal dia semua guru. Istidlal semua guru dia. Tak ada bunyi dah hadis Nabi. Sepatutnya kita orang Islam ni kalau jenis orang kecek sikit-sikit guru, kena berhati-hati dah tu. Sebab dia cara itu pembawa kita bukan cara yang dibawa oleh ulama-ulama kita. Sepatutnya. Jadi sebenarnya bagi saya bukanlah untuk kita tolak ajaran salah, tidak perlu kita ni kena alim ketok kita kata. Kena alim luar biasa betul. Orang kampung boleh. Tapi kita kena beri ajaran yang betul pada orang kampung. Kita kena beri kaedah yang betul pada orang kampung. Biar agak bunyi orang kampung, ni pelik ni kalau kita ngaji tidak, tak apa dah, selamat dah kalau lagu tu. Ustaz kata begini, minum kopi ni dapat doa malaikat, boleh selawat malaikat ni, ustaz ambil dalil mana? Yang kelebihan kopi ni kali ustaz ni ada share kat kopi dia boleh bunuh hadis Nabi. Sebab tu buat ni dia awal-awal lagi tak perlu tanya dalil. Orang awal tak perlu tanya dalil, tidak disuruh pun. Dia tak takut orang tanya dalil tu lah. Tak boleh tanya dalil.
Orang awal ni, orang dalil ni tok peti dia kata. Tengok tu. Tapi yang panggil macam masjid orang lagu. Sebab tu malam aku pagi tadi pun saya bui peringatan dia. Nak pilih HJK ni kena pilih hak cerdik. Bukan hakim mari masjid sama. Kadang-kadang kita nak mari masjid tak tinggal. Dulu pada tu imam mari hak tu kita tak latih dia jadi HJK. Walaupun jahil tukir pun. Nah, walaupun tak erti pun. Orang yang jadi HJK ni aku cari orang yang erti. Kau cerdik. Kau tidak jadi seperti ni. Jadi seperti ni. Patut institusi masjid jadi tak nampak kecemerlangan. Apa hak dia urus tu jenis-jenis otak ayah gitu. Tengok ayah dia ni sebut tu tobik ayah. Mapuh Kentucky lagu tu. Tak jenis tu. Saya bukan apa saya sebut tu, kita kena perhati 4 tahun dulu. Mula-mula dia masuk ajaran ni tengok tahap mana. Dia naik tahap siapa peringkat ni dah sekarang ni. Apa sebab dibiarkan tu lah. Tak tahulah tahu rupiah lagu mana. Dulu dia bukan mari gitu lalu mari mula-mula dalam bentuk selawat perdana gini-gini sikit-sikit dia naik. Sebab itulah kita untuk selamat masyarakat kita kena ajar sifat sunnah tu. Gambar sunnah lagu mana? Dia tak ingat dalil apa tapi kita sebut dalil. Dia faham lagu ni. Kalau ibadat lagu ni kita nak uji gambar masyarakat ni contohnya misalnya contohlah saya ambil contoh. Dalam satu kuliah saya mengajar tentang zikir Nabi kita guna kitab Al-Adabul Mufrad jilid kedua. Kita sebut awal-awal lagi. Zikir ni sebenarnya semua apa ni kita kata sahabat-sahabat ada dalam peserta kuliah saya ni. Saya yakin bukan semua boleh hafal. Mungkin dia bahasa Arab, setengah tu pendek, setengah tu panjang doa. Tetapi biar kita tahu idea doa tu. Konten dia tu. Dalam doa bila kita nak doa gini lagu mana, kita tahu. Kita guna bahasa kita tak apa. Dan kita naknya bila sebut doa zikir biar dia tahu bagaimana cara kaifiat zikir. Selain daripada waktu kita kira salah dari segi agama. Kita mati gitu. Bila dia tengok tak serupa dengan ajaran Nabi, dia tolak lah. Cukup selamat dah tu umat tu. Lepas tu nak hukum sesak kau kafir hak tu tanya mufti. Ya mufti yang urus hak tu. Tu cukup dah. Masyarakat akan selamat dah. Kalau tidak hati-hati dah. Dia kata bukan nak jadi mufti pun tak perlu orang kapur ni ngajar dalil. Lemah semua hati dia. Kalau tepi kita pula lengah dah. Apa jenis lagu tu? Jadi nak membodohkan rakyat. Sebab dalil kan perlu agama ni, agama Islam dia penuh dengan dalil. Jadi bila orang kapur dengar dia lebih kukuh, lebih yakin tu bila kita sebut. Dia ingat tak apa kita tak ingat dalil. Kena tengok Quran, kena rujuk dalil. Tu kita kena faham. Sebab tu bagi saya bila saya ingat lagi ni Tok Guru almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan. Memang dia tekan sangat ni. Dia kata kita bila sebut agama ni jangan duk sebut ulama, sebut Nabi. Nabi kata gini. Patah ulama kata tu dia tak sebut tak apa. Sebab kita nak bawa manusia ni kepada Nabi. Ni jadi saya ke ulama lebih saya pada Nabi. Kalau orang kata Nabi tahu ni tak cara tu guru saya kata. Sebab apa tu? Sebab pendekatan pengajian tu salah. Cara bawa tu salah. Jadi menyebabkan anak murid lebih meruk. Lebih meruk pada guru. Pahawan atau meruk tu no. Lebih ta'assub pada guru. Sepatut ta'assub kepada Nabi. Sepatut kita orang Islam Nabi buat gitu. Sahat dalil bila sebut Nabi tu dalil lah tu. Payah kita nak faham nak kata-kata. Tu guru besar tu dia kata payah nak faham. Nak masuk obat mulut lembu tu payah ni mau dia tu. Nak masuk kan lembu ni tadi nyakit nak masuk nak buka mulut tu tidak susah ketemu. Nak supaya ni jadi payah ketemu. Mudah ya agama daripada Nabi. Dia kata dah ulama tu Nabi, ulama sebut tu hak Nabi dah. Bahaya gitu tu. Payah tak betul bahaya gitu tu. Ramai mana hak ulama sebut tu ulama lain pun tolak. Sebab apa? Sebab tak ada dalil. Ulama kita, ulama salah kita ni dia cerita. Ulama sama mana pun kalau buat mari kenyataan kalau tak ada dalil dia tak terima. Kecuali dia tahu ada dalil. Dia kata kita boleh terima ni kerana ada dalil. Walaupun kadang-kadang ulama tu tak sebut dalil. Hafiz Ibn Hajar tolak pandangan Imam Ghazali bab kerak kuku ni. Imam Ghazali kata kerak kuku nak mula ni, lepas tu dia adalah jari tertentu. Patut ni pula. Hafiz Ibn Hajar sama-sama Syafi'i tu. Tak boleh. Sebab apa? Dalam hadis hanya sebut sebelah kanan, bukan jari. Nak kerak kuku, tangan kanan. Dia bukan jari. Tiba-tiba Imam Ghazali sebut jari. Mana dalil? Imam Ghazali tak sebut, tak diterima. Lepas tu Imam Ghazali nak sebut tu, itu sunnah dia.
Dia pun tak sebut sunnah dia. Maknanya hak tu Imam Ghazali, maknanya hak tu dia sebut mungkin pandangnya dia semata-mata. Nak kata sunnah tak boleh. Sebab bila kita nak kata sunnah, dia mesti ada dalil. Dhaif pun tak apa. Dalam kih tertentu. Tu cara ulama kita terima. Kalau kita baca kitab tu dah boleh jumpa lah ni. Oh ni pandangan ulama. Tapi kalau Imam Syafi'i jelas dia sebut. Kalau dia royak pandangan dia mari hadis dulu. Tu kaedah dalam kitab dia sebut. Dia misalnya dia sebut gini. Tapi pandangan saya lebih suka gini. Tapi dia orang mari dulu hadis. Jadi hak dia lebih suka tu maknanya seolah dia ijtihad dia terhadap hadis tu. Tu cara ulama kita. Makna dalil tu. Dia orang mari dalil dulu. Kita nak kecek, nak khilaf pun dalil. Tak dalil depan dulu. Tu cara ulama kita dulu. Tiba-tiba mari kata tak perlu dalil. Orang awal tak perlu. Bahkan mari teruk lagi dia kata tak perlu pun mengaji hadis dalil-dalil orang kapun. Mengaji tafsir. Sebab dia bukan nak jadi mufti pun. Siap dengan video nak tahu tu. Tu jenayah dalam ilmu maklumat agama tu. Jenayah tu semua. Tetapi itulah orang agama kita ni pun tak tahu. Saya pun tak faham juga. Orang yang terlibat dalam jaga agama ni jaga berapa tak tahu. Kita pun heran juga. Kadang-kadang gerai kita setara tu dekat ada pengkuliah tu. Tak ambil tindakan lagi. Panggil kat kaunseling. Tu lemah tu. Hak kita herannya bila dia mari tu raka dia ni masjid penuh orang. Hak tu yang kita heran. Kita belum elok. Tapi kalau kita kuliah tak lama orang. Cik hati juga kita tu. Nak buat mana? Jadi pada situlah kita bagi mikir rupanya orang ni suka bagai-bagai jenis lagu ni. Jenis-jenis benda pelik-pelik gitu. Patut ada ponde pun dalam bahasa Melayu kita tu. Mula tak nak sabar lah. Gitu. Nak ayatnya masyarakat gitu masyarakat kita. Masyarakat ni nak hati ada sesak ya. Tak ada tak apa. Ada kena selalu. Setara tu ya. Tamat-tamat bawa sunnah pula penakut. Takut nak tunjuk sunnah. Nak tunjuk sunnah takut. Padahal dia harta. Dia kata perlu hujah kata. Perlu hujah. Kalau kita kalau anak lah saya anak kita tak kira dah kita anggap ni betul. Kita tak kata orang tubuh kita tak, tapi kita tak akan buat apa mana sudah ayat lah. Walaupun terpaksa berhenti hijau. Sepatutnya lagu tu. Tu. Takut tak lepas nak jawab depan tu. Ni sebab kita selama ni kalau masing-masing kecek bila nak buat kita tak buat. Berubah masyarakat. Tapi takutlah nak jaga, takutnya marah kaya. Takutnya marah pot darah. Takut kau orang. Macam mana? Asyik kita gitu. Ngaji Bukhari tu tak kat syarah tu. Maulana. Main lagu tu. Dia Ustaz dia nak jaga tu orang. Mati berapa keturunan dalam set tu. Tapi nak macam mana? Kita jangan banyak cakap, cuma kita buat. Kalau kita bercakap ni jadi timbul isu. Kita tak buat, orang nak kata apa? Bila dia pun tidak kata wajib. Nak paksa benda sunat salah dalam agama. Kalau dia awak anggap sunat tu, lepas tu saya tak buat. Makna sunat tu ke dia makna sunat tu? Kalau awak anggap sunat pun. Awak paksa awak benda sunat ni salah. Kalau kata sunat lah. Jadi banyak tak betul sebab dia tak jelas. Benda ni bila tidak jelas gitulah jadi. Sebab tu habis kitab ni saya akan baca satu kitab lain yang sangat menarik. Itu tak ada terjemahan lagi. Dia bincang tentang akidah ahli sunnah tapi dalam konteks lain. Dari segi pakaian. Bagaimana ahli sunnah dari sudut pakaian. Mula-mula sekali dia sebut dalam kitab tu. Tak ingat nama berapa. Nama dah baca. Nak cari mula kitab. Sangat bagus. Dia kata mula-mula sekali akidah ahli sunnah. Ulama ni dia tidak tahu semua perkara. Dia mati lagi. Dia takut sombak awal-awal lagi. Ulama ahli sunnah ni, kita ahli sunnah meyakini bahawa ulama ahli sunnah dia bukan tahu semua perkara. Tak situ dulu. Sebab tu bila kita dengan ulama kita kena ngaji ramah. Sebab ulama boleh salah, ulama lain akan betul maklumat. Kalau Nabi seorang pun cukup dia tertutup. Sebab apa? Sebab dia ada ismah, ada maksum tu. Ulama kita hebat tamana tak ada sifat maksum. Sebab tu kita kena ngaji dengan ramah ulama. Cara ngaji ulama ni dengan cara rujuk kitab banyak ulama lain. Itu cara ulama ngaji. Bila ulama ni dia duduk rumah dia pun tak apa. Sebab apa dia baca kitab tu? Satu masalah kadang berpuluh-puluh dia rujuk ulama lain. Maknanya ngaji dengan ulama lain. Kita ni tak boleh rujuk kitab ni kena pergi jumpa guru lah. Nak baca kitab tak erti. Tu kita kena faham tu. Kita kena faham tu.
Sebab tu dia fitnah besar. Dia benda ni saya duk bimbang kita duk tengok sebab kita duk baca sejarah ulama sampai Imam Bukhari pun mati dalam perantauan. Dah dihalau dari masyarakat dia. Kim nam dah gini. Bahkan saya baca dari sejarah Imam Bukhari. Ki fitnah pada dia ni fitnah tentang Quran makhluk ke Quran ni qadim ke makhluk. Patu nak semaya yang kena akak tangan kena setiap kali perpindahan rukun. Nam dah gitu ya sampai Imam Bukhari kena halau. Sebab Imam Bukhari ni dia dedahkan, dia kata berdasar pada hadis-hadis ni. Mana dia cuba nak menegakkan dalil. Jadi penyakit atas dalil ni lama dah sebenarnya. Tu jenis memeh COVID juga tu. Cuma orang kita tak nampak bahaya. Bahaya tu. Hak tu lagi tak nampak dia serai tu. Hak ni boleh tahu juga, tengok mari tuak di dahi dah. Ni berat dah ni kalau memeh 38 ni no. Nampak. Ni tak nampak ni. Kalau tak tu nampak nombor ni. Payah nak kesah ni. Tapi kita boleh tahu dengan cara dia kecek. Cara dia uruh dalil. Cara dia uruh fakta agama. Kita boleh nampak. Tak betul ni. Gitulah hati-hati. Sebab tu kita lah ni. Kalau kita nak boleh. Kita nak menyampaikan sunnah pada masyarakat. Kita buat dalam bentuk praktikal. Kita ngaji sini. Klik kita amal kapung. Berlaku apa kita tak sibuk pasal hamba ngaji tidak lagu tu. Dia akan jawab gini lah biasanya pengalaman saya. Tu ustaz tu ngaji kata boleh. Berat juga kita. Dia akan berdalil pada ustaz. Kita kata dak hamba ngaji hak nabi, hak ustaz hamba tak tahu. Jadi mana ni mana sunnah ustaz lah ni, bukan sunnah nabi. Bui begitu pada tak serup banyak sangat sakit kepala. Patu nak buat dah kawai tak sih. Cukup dah. Kita naknya orang mikir ya. Dia akan mikir tu kalau buat orang kita. Apa pok ni tak saya buat. Nampak jauh sangat. Nampak baik sangat. Ini tak tahan je. Tak boleh nak jaga orang buat. Ada seorang tu email tu jumpa saya. Dia kata Allah, dia kata sakit jiwa lah dia. Kata apa sakit jiwa? Kena buat ke ni jadi tu email. Kata apa? Ana tak buat tak apa dulu. Tak boleh orang marah. Kata kalau tu tak kena tu kata gitu tu. Tu email ni dia kau orang kena ikut dia. Batas semaya ke mai tu email ikut makmum. Tu email kata rokok kau. Baru dia nak rokok. Batas tak leh maya gitu. Makmum kena ikut tu email. Sebab tu email ni kena betul tu email tu. Sebab tu dia ada pihak kalau dia kena betul. Kalau tu email salah kena tukar lalu tak leh bahaya. Ni tu email paling takut dalam masyarakat. Punah jangan ni agama lagu tu. Tak boleh tidak bahaya. Kita ni ialah kadang-kadang kita nak cakap dah. Sebab saya tengok lah ni kedudukan lah ni dia berat. Berat lah ni. Berat lagu mana? Kalau kita pergi sebelah Malaysia berat lagi. Sahabat saya sebut di Indonesia tu memang teruk nak kata nak buat tak tahu nak buat macam mana. Jadi hok mari ke Malaysia ni mari naik kapal terbang ni. Jadi kalau kita tidak benar awal-awal, tidak pakat cakap, bahaya. Tengok ni. Sebab sekarang ni, cuma saya tak pasti, insyaAllah untuk sesi akhir saya akan sebut berapa dah pusat pengajian yang ditubuhkan oleh pokok ribat ni. Pokok ribat ni. Di Kelantan kita pun ada dah. Bahkan bila nak diberi lesen tu, ditanya juga saya, lagu mana Ustaz? Kalau nak beri lesen, kita kata tak salah. Dia mau tak tahu dia tu macam mana. Kalau nak dia beri lesen telefon, dia pernah lah ada kontak saya kata macam mana Ustaz dia kata setahu saya pokok dia ni saya tidak kata kafir tidak, cuma dia ni pembawa ke dia ni sangat jauh daripada ajaran sunnah. Fikir dia saya minta sebelum kita nak bagi lesen kepada penubuhan dia punya badan NGO dia tu kena siasat dulu. Kena siasat dulu. Tak boleh mudah-mudah sebab cara dia ni lain. Kita tengok dia pakai serban kita boleh harap dah. Lain tu main tutup telinga gitu tu. Tak ada dalam sunnah Nabi pakai surat tutup telinga. Kita tengok Syama'iyah Muhammadiyah tu. Imam Tirmizi mana ada tu tutup telinga. Dia beza tu dia tutup di kanan dia buat ni tutup lagi buat ni. Saya ambil sikit lagi. Jadi hak tu hang mudah faham. Kalau untuk orang kampung ni, untuk orang kampung ni saya sebut ni untuk puak kita bila kecek dengan orang kampung, kita tak perlu bawa dalil seperti hak ni, maksudnya sebut gini. Tapi kita istidlal, kitanya mudah. Nabi buat macam mana? Tu selamatlah.
Ni ada buku saya sebut ni. 5 jilid kita ni. Dia apa ni, dia bicara tentang bagaimana cara sahabat menerapkan akidah, menerapkan fiqh masyarakat. 5 jilid. Sayyidina Umar, cara dia nak supaya orang ikut sunnah, dia akan tanya, bila dia tengok sesuatu, dia akan tanya mana, ada dalil ke tidak. Itu dia latih masyarakat. Kalau tak ada dalil, dia akan pegang lalu. Dia pegang lalu. Dia buat kira lalu. Dia kongsi lalu. Itu cara Sayyidina Umar. Tu sepatutnya gitu. Jadi untuk masyarakat ni kita bahagi yang sunnah, dan kita kata, kalau ada orang buat selain daripada ni, mana jangan ikut. Kalau nak ikut juga, kena siasat dulu. Ataupun senang ambil orang ni sendiri. Misalnya kita kata tentang zikir. Oh, kapur nak ingat semua? Tak mungkin, zikir terlalu banyak. Kita bisa misalnya untuk waktu kita ambil ringkas sudah, ambil ni cukup. Bak selawat ke apa, ambil ni, kita selawat. Selawat Ibrahim ni, tu paling kita lihat tu cukup dah. 7 jenis selawat Nabi ajar. Ni sampai 1000 selawat. Ada buku saya 1000 selawat. Anak buah saya bagi. Tebal buku. Saya A4 pula tu. 1000 selawat. Selawat apa ni, Makkah apa ni? Apa? Barakiyah apa ni? Bukan Barakiyah ni. Barakah Makkiyah ada. Tu dia kata lebih. Banyak dah tu. Hak Nabi hak mana? Itulah Barakah Makkiyah tu. Dia tidak tebal sangat buku tu, ada dengan saya. Kita tengok sedih kita. Sebab apa? Buku tu dijadikan tab oleh muslimat. Jadi ada orang main mengajar guna buku tu. Selawat ni baca ni. Jadi dia suruh amal Rasulullah tu baca lagu tu. Selawat tu tidak daripada Nabi. Kita dui pada masyarakat gitu. Perkara-perkara gitu. Baik. Boleh jadi ada kalau kita kata begini, apa salahnya Ustaz benda molek? Dia bukan dia sebut benda-benda tak molek, puji Nabi juga, cuma ulama kita buat dengan bahasa dia. Hadirat kena benda-benda begini dia. Tak ada, dia kalau benda tu tak molek awal-awal lagi, dia pun cerdik juga dia nak buat tu pun. Kalau dia buat terang, canggah tu orang kampung tak sedar. Mesti dia mari dia betul molek. Masalah sekarang ni hak molek tu dia sudah situ ke jauh lagi dia akan pergi tu. Bila kita boleh terima hak A ni tak, dia akan naik. Bila boleh terima hak stage 1, stage 2 dah. Hak akhir. Sebab juga arkan. Arkan ni mula-mula sahabat saya bila masuk jadi arkan tu molek mula-mula. Latih bab ekonomi gini-gini. Tapi bila naik satu tahap akhir sekali jadi gitu. Hak kita bimbangnya destinasi dia tu. Tu kita bimbang. Sebab tu kalau kita ikut Nabi, destinasi dia sampai seperti yang Nabi nak. Tapi kalau orang lain, dia tidak akan pergi situ. Tu bahaya tu. Kita ni kadang-kadang betul semua sodek lah. Sodek pun belok. Dah lah ni kita tengok. Tapi orang kita ni teruk. Dia tak tahu ni orang nak bawa kita ke mana. Bawa ni nak bawa kita ke mana. Apakah nak bawa kita seperti mana Nabi nak bawa? Tak. Sebab cara lain. Cara lain. Sikit lagi dia ada sebab gini sayanya ada dah ustaz katanya, dia kata sebab kita kritik lah, kata popok ni di luar negara memang zikir dia Ya Hussein Madat dah ni popok ni ada kata Ya Hussein Madat tu khilaf lagi ulama tu. Dia jawab gitu, kata ulama mana khilaf. Kadang-kadang orang dia kalau popok ustaz ni tak suruh kecek mudah-mudah, tak suruh kecek lembut-lembut sangat sama-sama ustaz ni dengan orang kapung kita kena berlembut je dengan ustaz ni pakai wih lalu dah. Moga dia ustaz. Tu ustaz ni. Ulama ni juga ya. Kadang kecek. Ya Hussein Madat tu tak apa lagi. Tu tinggi dah tu, bahaya tu. Jadi bobok dia ni gitulah. Di Indonesia dan sebagainya. Baik. Yang terakhir hadis ni cuba tengok yang terakhir ni. Hak perhatian di buat sini. Sebab-sebab yang dibolehkan tersebut ada 2. Ni sebab hak dibolehkan lah. Pertama sekali yang disyariat. Misalnya baca Fatihah merupakan sebab yang syar'i untuk penyembahan. Mana kalau kita nak jampi lah kita kata. Jampi secara ruqyah syar'i lah. Boleh guna ayat-ayat Quran, boleh guna. Dibenarkan. Boleh guna. Guna Fatihah seperti mana Nabi, sahabat guna. Lepas tu dia kata pakai Fatihah saja. Nak baca mana lagi? Nak baca lah ni. Ada yang tanya tu boleh kau kita nak halau hantu baca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dia kata boleh. Boleh apa tadi? Dia kata tak kena makna tu. Patah banyak masalah. Dia kalau kita nak sebut jadi payah lah.
Memanglah kita tabbat, tapi kok mana pun kita pun tidak suruh dia baca tabbat yada tu. Fatihah, mana ayat-ayat akhir yang berkenaan dengan ketuhanan Allah, berkenaan dengan zat Tuhan. Sebab syaitan takut tu mengikut ulama. Tak apalah tu. Apa yang kita minat sangat ayat kursi tu? Sebab dia sebut tentang zat Tuhan. Sebab syaitan ni memang dia takut. Masalah sekarang ni kita faham sekarang. Sebab masa tu kata aku apa lama tu ayat kursi. Bahkan dia kata Yasin pun dia ingat. Tu, saya dengar dia gitu. Dia cabar pula tu Umar tu. Cuba baca Yasin dia. Dia adalah keadaan tak khabar ni kawan ni. Dia masuk dalam tubuh kawan tu. Itu. Kita pun dengar ni saya ada dalam majlis. Ni kita tengok dia bomo. Malu lah tu bomo tu. Dia tegur tu mau baca Fatihah tak kena makhraj. Tu bomo. Enggak, tu bomo tanya, "Mu tahu mana aku dengar sok mak aku, mak dia hok pera dia tu." Baca Fatihah betul tidak kamu? Malu tu imam. Malu bukan tu imam. Malu tu bomo tu. Sebab tu hadirat kita kena ingat. Kalau kita dalam kiki lagu ni, kita kena faham. Sebab tu ayat Fatihah tu, hak tu. Hak lain pun boleh juga. Baca tu tak apa. Tapi kita kena niat, gatul dengan Tuhan. Lepas tu kalau tak siap. Kalau nak siap, siap betul. Tak siap pun tak siap juga. Sebab kita bergantung dengan Tuhan. Tak mesti bila baca Fatihah jadi siap. Tak mesti. Tak ada ulama kata gitu. Cumanya tak asalnya kita ni bergantung dengan Tuhan. Sebab itulah kita dari sembuh tu satu perkara dalam pengajian kita. Sembuh tu satu perkara. Satu perkara lagi menerima takdir. Hak tu pendidikan umat Islam. Sakit tu boleh jadi kena lah ke. Lepas tu bila bom tak siap, kesal ke mana pada jiwa. Sebab tu orang Islam ni, misalnya doktor lah kita kata, dia kena tahu waktu tu. Bila dia nak cakap dengan orang sakit ni, dia kena tumpu dari sudut mana. Ikhtiar dan juga satu lagi keputusan. Dia panggil takdir. Dia kena berjelas tu. Ni kita cuba buat. Nak gini ni. Kalau semua alam tak sembuh, kita serah pada Allah lah. Cumanya kita sebut ke dia ada bahawa mana kalau sabar boleh pahala. Dia banyak perkara tu dalam bab. Kalau bab sakit saja kita nak bawa seseorang supaya memahami agama tu banyak perkara juga. Barulah orang tu tidak jadi rasa sedih. Tidak rasa jadi. Dia cuba dalam hadis sebut. Cuba tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin. Banyak ketemu dia kemukakan hadis tentang sabar saja. Orang sakit, kematian. Ni di PCB ni sampai 5 orang mati anak. Kawan mak saya ni. Anak dia 12 orang munculnya. Mati 5, banyak lagi ada tu. Nah, 5 orang mati. Semuanya mati ketika kecil. Ketika anak tu hak jadi man ibu bapa tu. Ibu bapa paling suka. Hak 30 tahun ni tak suka dah. Nah. Kata tak klik tak apa. Nah. Ni hak ketika umur 3 tahun, 4 tahun ni. Hak masa tu Tuhan ambil anak dia. 5 orang kan. Duduk PCB ni dia baik dengan mak saya lah. Dia kata mula-mula anak dia mati dia menangis. Siapa anak yang ketiga tak menangis. Jadi ustaz pergi kaunseling dia lah. Sabar lah. Ustaz tu baca hadis tentang kelebihan mati anak Nabi sebut adalah hadis tu. Benda-benda gitu kena beri. Barulah dia tidak akan pergi cari benda-benda yang tak pakar tu. Kalau tidak rosak gitu. Bayar ke 5 orang mati. Kadang setengah orang seorang yang mati kena nyakit dia. Jadi mering dah otak tu. Orang panggil ngiyai tu lah. Kalau tak kena gaya. Jadi gitulah. Sebenarnya kita kata sukat pendidikan untuk masyarakat Islam ini sebenarnya sudah cukup. Cuma kadang-kadang sukat itu tidak diberikan semuanya kepada masyarakat. Dia ambil sukat lah. Sukat yang Nabi bui dalam Quran hadis ni sudah cukup dah untuk umat sebenarnya. Padan. Baik. Misalnya madu disebut sini lah. Boleh jadi obat. Tak apalah kita bincang madu tu. Kira-kiranya begitulah. Cuma bagi setengah-setengah ulama dia kata makanan-makanan yang disebut dalam Quran dan hadis ni kita kena kaji pula kalau kita nak guna dia. Cuma apa yang disebut tu sebagai cadangan daripada nas supaya kita buat kajian. Maknanya bahan ini ada unsur perubatan. Kena kajilah. Itu maksudnya. Sebab apa madu ni tak boleh kita nak guna sebarangnya. Kalau orang tu ada penyakit bahaya juga kadang-kadang. Cuba tanyalah doktor. Saya pernah tanya seorang doktor. Dia kata kalau orang tu ada penyakit dia panggil saratan nuriah. Saratan nuriah ni bahasa Arab mana radang paru-paru tu. Sebab dia ada buku tentang madu dalam bahasa Arab. Memang dah saya baca tu dia kata kalau ada saratan nuriah tu memang tak boleh. Tak sesuai. Tapi boleh juga. Tapi kena ambil sebesar kepala mancih tu. Kena campur dengan air sedikit. Air bukan air panah. Air panah tak sesuai. Air agak suam kacau. Dia tak boleh direct gitu. Cara tu doktor sebut. Jangan kita ni jadi masalah sebab apa tengok madu sebut dalam Quran. Dia pun bahan buah lewati.
No. Boleh roti sebotol mentai habis. Lepas tu berasak mana? Berasak mana kata tak ada kau ni. Kena tukar kau lain. Kena buh 2 horsepower pula dia kata dah. Dan awak mana? Tak ikut cara. Sebab tu Maulana masa belajar dia entak ni ingat jenis habbatus sodak ke apa. Hak tu dia kena dos dia tu kena kaji. Doktor kena tanya doktor. Ni saya tanya doktor ni. Doktor Faizah tu dia, Doktor Faizah Ikram. Doktor Faizah. Saya tanya dia sebut tak no zat dia tak boleh gitu. Mengikut kajian kita ngaji hok bidat tu. Dia tak boleh sebarang ni. Lepas tu nak capur madu, dia ingat bila capur dengan semua herba, kau banyak herba, kau kuat. Tidak gitu perbuatan ni. Rosok hadirat. Nyetaklah orang makan tu. Dia kata ni ada 10 capur dengan mak. Kau nak kahwin dia kata kahwin ni 20. Dosa tu buat kerja lagu tu orang makan siapa jadi khetok tu. Mati. Sahabat saya Allah dahsyat tak boleh gitu. Kita bukan bidah kita kecek dalam bidah kita sudahlah. Hak tu tak boleh walaupun ada sebut dalam hadis bila nak guna tu kena beringat. Tu jadi ulama kita ni cerdik, dia faham agama seni hadis tu. Dia tak faham gom gitu. Dia kata kena tanya doktor lah bab pemakanan ni. Cumanya hak tu kalau nak kaji berbala lah sebab Quran sebut. Hadis sebut. Tak boleh nak ikut-ikut gitu maka tak boleh bahaya. Dia tanya doktor, mana herbon dia ada juga tu tak singgah ada juga. Nak buat lah ke mana? Nak nyah dia tu. Ada. Kau dia bagi tak singgah dia. Ada bahaya. Sebabnya gini. Saya sebut. Dulu kita jual herbon tu, ada seorang doktor tu dia panggil saya, dia nasihat lah. Mojo tak bahaya. Dia kata Ustaz Ding, saya ni ramah dekih berlaku pesakit. Tubuh dia ni jadi dalam darah dia ada benda yang tidak perlu. Dia panggil apa istilah dia? Jadi bila dia buat siasatan, dia makan herba ni dulu orang kita dulu dia rebuh tu dia ambil air ni dia main dengan kayu-kayu tu. Sebab bila dia mesing dia boleh kapsul tu kayu tu. Dedak dia tu. Dia jadi adalah dia sebut. Kata Ustaz dia kena ingat sebab tu bagi saya doktor tu kata DSM mana kalau kita nak ambil ni kita buat kapsul tu kita rebuh minum air. Dia lebih halus sifat dia. Extract dia kita kata dah. Asir dia tu, orang Arab panggil asir dia tu. Jadi ni ngomong gitu ya. Lepas tu orang kata 2 dia berhebat. Pula dia kata berkali kalau 4 ni cepat lagi. Cepat sungguh. Cepat mati. Jadi tak boleh. Dia hadis tentu sahih. Quran sebut pun kena urus dengan molek. Tak boleh main agama. Kena faham gitulah. Baik, untuk perhatian dia buat tambih tu kita bincang semula insya-Allah. Jadi kesimpulan perbincangan pada hari ini maknanya kita ni kena jadi ejen sunnah lah. Mana kita cuba terapkan sunnah dalam masyarakat dalam konteks amal. Dan kita jangan buat kau bid'ah. Dan kita cuba maksimalkan percakapan. Jangan kita banyak cakap tu kata orang ni bid'ah. Dia timbul perbalahan. Bila timbul perbalahan, rosak hubungnya, maka tersekat dah kita. Nak saya berapa tak ada dah. Bapa kita tak jaga hubungnya sama kita. Tengok dia kita tu buat bid'ah tu padahal dia dia buat bid'ahnya. Hak lain kebaikan dia kita tinggalkan tu. Tak kena juga begitu. Jadi hubungnya kena jaga. Sebab hubungnya lah dia punca kebaikan. Jadi saya segitulah. Saya setakat tu lalu insya-Allah untuk sesi akan datang kita akan sambung bahagian perhatian itu. Okey, saya setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita buka soalan. Tapi anak dulu nak tanya. Sebab Ustaz disebut tadi, Ustaz disebut pasal kita ni kena jadi ejen sunnah. Anak sebenarnya dia mewasa dekat 2 bulan dah. Dia mewasa. Lebih kurang gini lah bunyi masa dia kata Cikgu Sin boleh tak minta tolong Cikgu Sin ke pengkuliah di Aibasi tu minta tolong nasihat lah ke hak mari ngaji di Aibasi tu. Janganlah dia cerita lah, dia kata ada kes tu seorang peserta Aibasi tu menyebabkan suasana di sekolah tu jadi tegang. Duk cek bab Allah berada di arasy apa semua. Jadi berdebatlah di sekolah tu kan. Jadi duduk sebutlah di sekolah tu. Kalau nak pasal kat mari ai pasti lah. Jadi yang sadar kita. Jadi kita
penyebabnya jadi tegang suasana di tempat dia. Jadi dia kata, cikgu saya boleh jawab minta tolong apa dia buat buku kuliah tu bagi nasihat lah ke mana. Ini kait dengan Ustaz disebut tadi lah, jadi ejen sunnah ni. Siapa menyebabkan jadi tegang di sebuah sekolah dan dikaitkan dengan tempat kita, tempat pengajian kita. Allah. Okay, saya respon dia dulu. Lepas tu nak tanya selepas ni. Dia begini, sebab tu saya tekankan sangat bahawa kita ni jangan banyak cakap, jangan banyak debat. Sebab manusia ni, yelah kalau dalam lekih tadi kan, kita tahulah kau tu menjadi khilaf. Khilaf ni maksudnya ada yang tidak faham begitu. Pokok ahli sunnah juga tu. Jadi perkara-perkara itu bagi saya tak perlu kita jadikan satu bahan percakapan sehingga timbul polemik. Tak perlulah. Lebih baik kita pamerkan dia betul praktikal kita buat macam mana. Biar orang tengok. Bila orang tengok, dia akan timbul juga persoalan itu. Jadi bila timbul persoalan, kalau dia tanya kita, tu mana dia bersedia nak dengar. Jadi lebih baik begitu. Tak perlu kita percaya. Saya bimbang kok. Ada setengah-setengah tu rokok datang yang kecek bak sunnah. Biasa apa? Ada juga berlaku tu. Jadi orang tengok rokok sunnah lagu tu. Asal ni pun jenis dia suka ada jenis orang suka berdebat. Suka timbul oleh kerana dia ngaji, dia nak bawa lah fakta tu pergi nak debat dengan orang. Tak kena gitu cara tu. Kena tengok benda, kita kena cerdik lah, kena guna akal minda kita ni. Jadi kalau satu tempat tu tak timbul masalah, tak perlu dah. Contohnya, Pak Jago Sri tu betul lah. Ini sahabat saya sendiri. Dia pernah juga kuliah sini dulu. Dia meninggal dunia dah. Dia mengajar di sekolah. Jadi dia duk timbul isu masalah niat, tak boleh baca usalli. Gagal. Siapa tepuk meja. Akhir sekali dia ditukar di sekolah lain. Guru serabut dengan dia. Dia kecek banyak. Tak boleh kecek banyak. Kalau nak kecek banyak, mari duduk sini. Kena pergi jaruah. Bahaya. Kita buat masalah tu. Benda khilaf lagi tu usalli tu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, hak kata usalli pun dia kata zahir tu. Kata dalam bercanggah usalli dengan niat. Dia kira niat tu. Bukan kira usalli tu. Cuma ada lah. Dia ada semua ekstrim tu. Mana-mana pihak pada tu tak boleh gida. Siapa kata kalau tidak usalli tu bak usalli. Saya sebut macam tu. Bab lain pun gitulah juga. Contoh saya sendiri. Saya sebut tu kan. Masa saya jadi imam tu, kita tidak banyak duk kata orang bidah. Cuma kita tak buat. Bila kita tak buat, orang nak sabit kita payah. Misalnya contoh dia kata, kenapa Ustaz dia tak buat ni? Dia kata sebab saya ngaji tak ada. Lepas tu awak yang buat tu hukum apa? Sunat. Sunat tak boleh paksa. Sunat tak boleh. Kecuali benda tu wajib. Kita bawa begini senara orang tak semaya. Apa tindakan? Tak ada mana tindakan. Tapi kalau tu orang tak tangguh. No. Benda-benda lagu tu kita tengok tak bela tu cara nak bertindak. Dia tak tahu mana ki besar mana ki kecil. Dia tak tahu. Jadi kita ni pun gitulah juga. Jangan itu. Biar kita contohnya lah. Katakanlah kita belajar sunnah mana tak ada tahlil. Tak usah buat. Orang lain nak buat ikut dia. Sebab kalau kita royak jadi lagu lain. Kadang-kadang dengan sebab kita tak buat tu orang jadi mikir. Kita jaga hubungan dia sakit kita pergi. Kita jaga cuma tanya tahlil tu kita tak ada. Time makan kita pergi. Time makan tu. Hal tu tak apalah. Takut dia buat hati pula tak gitu. Kita kena buat gitu. Maknanya kena ra'i. Sebab dia gini lah. Kalau saya tanya lah pokok kita ni. Orang kita duk kata dia buat bid'ah tu. Berapa kali buat bid'ah dia buat? Cuba ya. Boleh bilang dengan jari ke? Tak habis pun. Hak molek dia banyak. Jadi kadang-kadang kita duk nampak tu. Akhir sekali kita panggil orang ni mubtadi'. Padahal ni tu dia pun tak faham molek lah tu. Sebab dia kata ustaz kamu dia alim pada ustaz lagi dia tu. Tu guru benar kita panggil ustaz ya. Tu kadang dia tak jelas sebut Hamzah tu. Dia ni tok guru. Orang masyarakat kena faham tu. Sebab tu kalau Maulana dulu memang dia gitu sih keadaan setuju. Dia pergi pok saudara dia meninggal dunia. Dia sebut kanan biarlah. Benda-benda molek kita sebut. Dia cara mana dia urus ni, mana dia orang tengok dia tu bagus sebagai anak saya. Tapi waktu tahlil tu dia tak ada. 3 hari tu tak ada. 3 hari atau 2 hari tu. Akhir sekali timur tanda-tanya di kalangan anak beranak ni. Mari jauh semua daripada Kelantan. Tiba-tiba tak ada. Bila pagi tu dia tanya, depan bagus juga. Sebab dia keluarga pondok baru malah nak ayat gini. Dia kata apa tu ayat awal-awal.
Maulana kata dak, kalau kita ayat awal-awal nak terima ke tak? Kalau mana dia kata apa duk main lari gitu apa tak ayat awal-awal. Dak kalau ayat awal-awal jadi warna. Kita tahu dah penyakit tu. No. Itu masalah. Tapi tak apalah. Kok mana pun bila kita tak kata, dia tidak jadi sebesar kita kata. Tapi manusia akan mikir juga. Tu kita nak. Saya memang gitu. Tapi peluh kat lah. Saya sebut biarlah saya nak sebut dah. Saya dulu pun kita pun ra'i juga, tapi kita kata siapa bila. Akhir sekali saya pergi panggil akikah saya pergi. Tahnik tu. Dia bangun nak selawat ke budak. Saya sore tak bangun. Peluh je. Peluh juga. Enggak kita ni boleh peluh. No. Peluh basah aja buat erti. Atau ada berlaku. Kes kedua. Ni lepas kuliah subuh malah sebut masjid mana sekitar Kata Baru ni. Kita memang duk mengajar doa ayat lah kini kita sebut secara sunnah ni. Dia pun ajak untuk kita tahniah nak minta Ustaz Din ni buat cara sunnah. Saya kata boleh, tapi mana betul-betul kena ikut cara Nabi. Saya sebut tu lah. Tak apa dah. Bila pergi nak buat tu, moga dia ada berlaku tok dia pada. Iyalah ayah dia nak nyepak tu ambil anak dia kat bang. Saya tak mahu, saya pun pergi tuan rumah. Okey. Kata duduk dengan saya. Jadi tok dia akak anak. Tapi tak ada sekeliling ni bila dia tengok saya tak bangun, tuan rumah pok dia pun tak bangun, tok dia akak. Duduk mula tak ada habis sekeliling. Tak ada habis. Bila duduk tu senyap mata. Kita pun dengar nak kata geria. Ni kali kedua, pengalaman kedua. Ni berat lagi duduk. Akhir sekali tu orang kata, "Jemput makan lah." Lega gitu. Jemput makan. Minggu depan pergi kuliah pula dia panggil. Sebab tu saya kata kita gitu lah. Dia panggil, dia kata mujulah Ustaz ni kata. Rupanya dalam ramai-ramai tu dia kata sebenarnya lama dah kita tak siwak bagi lagu ni. Tapi tak berani. Jadi bila Ustaz dia buat gitu, dia kata rasa lega. Pulak ada hak kata. Hak marah pada. Tak payah lari dah tu. Kita ni kalau tidak ada lebat ni bak lah ni orang marah dah kita. Kita nak tetap. Kita tu goni banyak dah tak pelik, bukan karya pelik lah. Tak ni marah ni agama. Kita pun tak kata, cuma kita tak siap. Orang tak nak pasal. Kita pun tak sekat dia. Tu pun rumah dia. Anak dia bukan anak kita. Hak tu pun takut lagi kita pelik semua. Terus buat tahu peluh kat lah. Kena pakai baju itu sikit, pakai singlet. Memang peluh terus lah buat. Payah rugi tak ada pengalaman ni. Saya kena 2 kali, lepas tu orang tak panggil pasal dah. Itu kelebihan dia. Tapi orang tak kata. Kita boleh kuliah balik-balik. Hubungan pun balik. Mak tak tahannya kecek ni. Orang tu biduk, orang biduk. Ya kitanya kadang-kadang masjid pun tak pergi. Lepas tu kata orang biduk. Lepas tu kawan tu lebih baik pada dia kehidupannya. Segi dermanya, tolong orang. Dia ni kata-kata apa sunnah ni kedekut hangit. Nak tolong orang apa bahaya. Jadi semua jangan kita tengok satu aspek saja. Tak kena juga gitu. Kena tengok keseluruhan lah. Kita tengok buruk orang, tak tengok baik dia, tak boleh juga gitu. Jadi kadang-kadang kita juga orang jadi masalah dengan agama. Projek saya sebut tadi lah. Bahaya sangat debat. Orang tak kena berlaku. Hak tak kena tu betul, tapi cara kita tu. Serabut orang je ni, orang banyak kecek ni. Dia sudah. Lepas tu kalau orang tanya, hamba ni faham begini setakat hamba mengaji lah. Gitu. Tapi kita tegah. Kita tak buat. Bayar ke adik saya. Adik saya nak ayat berat. Tapi bagus dia. Saya kata tak salah. Dia pergi interview untuk guru lah. Bila dia balik Azhar tu, interview. Malah sebut mana-mana. Jadi, interviewer dia tu saya pun kenal. Muqabil dia tu. Dia sebut nama kata patut kata kakak ni. Pakai mana tu ni. Dia tanya mula-mula. Yang teruk orang kita bahaya. Fitnah lah. Dia kata kalau orang panggil tahlil lah ke mana? Ustaz akan pergi. Moga adik kita ni betul sikitnya tulis itu ngaji Darul Qausak, ngaji mula-mula. Enggak ustaz ni dia tahu lalu Darul Qausak ni. Moga dia Darul Qausak ni yang mudah timbul dalam radar tu. Dia tanya soal tu. Enggak adik ni jadi menjawab terus. Hamba tak pergi. Dia begitu. Tapi hamba tak larang. Hamba tu tak buat soal ni. Tak boleh lalu. Pakai senyap tu. Padahal ni hak minta tu untuk khusus syarat tu. Sebab ada anak dia ngaji habis Darul Hadis yang Maulana kau ni. Macam mana? Tak boleh. Gitu ya.
Jadi teruk soalan mula-mula. Anda pun gitu juga, tapi kita tegah, kita tak kata kau okay. Anda nak boleh interview tu email begitu, sebut secara tegah. Sebab kita fikir kalau kita nak sebut, nak pelawak, nak pelawak, malah lah. Kalau orang panggil kita tanya ustaz lagi, jadi takut tahlil. Kita sebutlah, kita minta maaf lah, mau tak pergi. Sebab gini, kita sebut sebab gini. Jadi hak bahagia tu marah lah. Dia marah dalam masa interview tu. Mungkin 5 orang interview anak tu. Dia kata kalau kita terima ustaz pegang jawatan pun, kita akan bayar gaji harian. Kata ikut lah. Ikut lah. Lepas tu tak segi ni, mati tak segi. Saya tak akan pergi. Tapi saya tak lari. Cuma tahlil ni saya buat rumah. Kita sebut gitu. La ilaha illallah lah tahlil ni. Boleh betul lah. Ya apa? Dia 3 tahun je tu. Tak ada apa-apa. Lepas tu puas berhenti. Adalah sebab puas tu. Gitu lah. Tak ada apa pun. Orang tak mahu kita hubung yang kita baik. Sebab kita tak kata kat orang. Kata kat orang ni bahaya. Demo ni tak betul cara demo buat. Cara kita tu. Biar kat dia mengaji dulu. Kalau dia main ngaji ni, dia akan berubah di sini. Hak mari ngaji sini salah seorang, dia tak ada itu saya berani sebut. Agak-agak dia tak tengok ni. Dia dulu tu, teruk tak teruk. Siapa gambar Khomeini lah poket. Duduk tabing di sini gambar Khomeini. Macam-macam kata kemana ni. Tapi bila tak apalah, kita pun jaga hubungan dengan dia. Memang kita tak balas dia. Lama-lama dia mari ngaji sini. Atau mana mari saya? Oh, dia nak mengaji sunnah sedap dia tu. Manusia ni begitulah. Potong anak dia, potong apa Quran. Tapi dulu teruk benar dia. Manusia ni perlu masa, tapi hubungnya tu jangan putus. Saya buat baiknya dia. Sebab dia memang dia baik, pun memang dia baik. Cuma nak awan, mau satu orang tu gila ke Khomeini belakang masa tu. Gambar lah poket ni, Khomeini. Bilik tidur dia letak gambar Khomeini. Nak suruh boleh anak supaya Khomeini. Pagok tu sahut tu rasa bobok Khomeini pun tidak gitu. Kita tu rasa teruk. Gitu lah. Jadi kena beringatlah, jangan pula kita ni yang menimbulkan fitnah pula, tak kena gitu. Kena jagalah. Okey, gitulah. Kalau ada soalan boleh. Sebab ambo pun bimbang juga, sebab kita pun mikir juga benda-benda gitu, ada takut orang kita silap faham. Terlalu gairah sangat nak sunnah ni soal kita ya betul. Mari nyakit lain pula. Okey, gitulah. Ada soalan ke?